sebagainya, PBT. Dan bila dia dah confidence, after some time, lepas dia tengok negara-negara lain, dia buat keputusan, dia akan melabur. Bila itu berlaku, dia kena dapatkan license manufacturing daripada MIDA. Jadi tidak ada timbul MOU. Dalam bagi mereka tidak MOU. Dia nak buat atau tak buat. Jadi dapat manufacturing daripada MITI. Kita sedang tunggu jawapan yang telah pun bahas. Boleh tunggu sekejap. Sebab tak ada masa kita sekarang sudah bahas. Tunggu. Ya, bukan masa untuk pembahasan, Puan Speaker. Saya Menteri bagi laluan kat saya tapi kat you. Kuban Pasu. Okey, to cut Yang matter short, Kuban Pasu. kita jumpa stakeholders. Ringkaskan. Dari ini, dia melabur 10 bilion dan sudah berjalan 100%. In fact, dia punya pelaburan mentambah daripada yang awal. Dan dia akan mewujudkan 6,500 pekerjaan. Itu simple example dan memang diluluskan. Sama juga macam Infineon, Yang Amat Menteri. Terima kasih, Tuan Ketua. Sabak, jurus Sabak. Yang Ketua pun kena Sabak juga. Ini sesi Menteri jawab, bukan betul. untuk Tapi sesi. kena sabar banyak. Kita bercakap, bagi poin, nak bantu. Ya. Jadi yang betul pun kena sabar. Terima kasih. Kuban Pasu pun kena sabar juga. Okey, saya juga ada soalan daripada Yang Mohamad Larut mengenai jumlah pelaburan swasta bagi tempoh Januari hingga Jun yang 2023 132.6 bilion ringgit yang mencatatkan penurunan berbanding tempoh yang sama pada tahun 2022 134.4 bilion ringgit. Ingin saya jelaskan bahawa perkara ini adalah disebabkan oleh kesan asas yang tinggi atau dengan izin the high base effect hasil kelulusan sebuah projek perkhidmatan mega dari pelabur asing pada awal tahun lepas, iaitu syarikat Byte Dance System Sdn Bhd yang ini bernilai 42.8 bilion ringgit yang terletak di Sedak, Johor. Seperti disebut oleh Yang Mohamad Titi Wangsa dan Yang Mohamad Kuala Selangor ini dari segi data center. Dan data center ini betul, data yang disebut tadi meluluskan 7 projek pusat data sebenarnya. Jumlahnya 75.87 bilion ringgit dan insya-Allah antara syarikat terkemuka yang diluluskan adalah AWS yang berkomitmen untuk melabur di Malaysia untuk membina pusat data. Menurut penyelidikan daripada IDC, pelaburan pusat data dan awan akan menyumbang kepada lebih daripada 19,000 pekerjaan langsung dan tidak langsung baru, di mana 4,500 adalah pekerjaan IT yang mahir untuk tempoh 4 tahun. Dan Yang Berhormat Larut juga perhatikan bahawa nilai pelaburan yang dicatatkan ini adalah lebih tinggi jika dibandingkan dengan tempoh yang sama semasa tahun pra-pandemik. Ini menunjukkan Malaysia berada di landasan yang baik ke arah pemulihan ekonomi dalam era pasca pandemik dari segi pelaburan. Dan kesan high base impact ini turut memberi impak kepada jumlah pelaburan yang diluluskan dalam sektor perkhidmatan bagi tempoh Januari hingga Jun 2023. Dan ini tanpa mengambil kira projek mega tersebut, jumlah keseluruhan pelaburan yang diluluskan dalam pelbagai sektor ekonomi dan sektor perkhidmatan bagi tempoh Januari hingga Jun 2023 menunjukkan peningkatan masing-masing sebanyak 44 dan 89%. Sektor utama dan perkilangan juga mencatatkan prestasi yang baik, iaitu pertumbuhan bagi jumlah pelaburan yang diluluskan sebanyak 22.5% dan 2.5% berbanding tempoh yang sama pada tahun 2022. Di samping itu, Yang Berhormat Larut ada tanya pasal insentif. Kajian pencetukan semula insentif cukai, terutamanya di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967 dan Akta Penggalakan Pelaburan 1986 ataupun PIA, sedang dijalankan oleh Kementerian Kewangan dengan sokongan daripada MITI, MIDA dan LHDN untuk memastikan penyeragaman insentif dilaksana dengan lebih berkesan. Penstrukturan ini juga telah mengambil faktor cukai minimum global yang bakal dilaksanakan pada tahun 2025. Bagi memperkukuh lanskap pelaburan dalam negara, kerajaan kini melaksanakan dasar pelaburan baru NIP berteraskan aspirasi pelaburan nasional yang menyasarkan sektor-sektor strategik seperti elektrik dan elektronik, ekonomi digital, farmaceutical, kimia dan angkasa. Dan NIP berteraskan NIA ini disambut dengan dan didukung oleh Pelan Induk Perindustrian Baru ataupun NIP 2030 yang telah dilancarkan pada 1 September lepas. MITI dan agensi-agensi di bawahnya akan terus berusaha bagi menarik pelaburan langsung asing yang berkualiti, bernilai tinggi dan berimpak tinggi ke Malaysia selari dengan NIA. Pelaksanaan projek-projek pelaburan akan memberi kesan limpahan ataupun dengan izin spillover effect dan kesan berganda multiplier effect bukan sahaja kepada rakyat setempat, bahkan juga menyumbang kepada kemajuan negara. Di samping itu, hasil implementasi projek-projek pelaburan akan mewujudkan peluang pekerjaan
membangunkan tenaga kerja yang mahir, memperkukuh rantaian nilai dan rantaian bekalan sepanjang ekosistem perniagaan dan pelaburan yang seterusnya dapat memupuk pertumbuhan syarikat-syarikat asing dan tempatan. Usaha berterusan dilaksanakan untuk menambah baik, menyegera dan memudah cara aspek yang berkaitan pelaburan dalam memastikan Malaysia kekal sebagai destinasi pilihan. Tuan Yang di-Pertua, sebagai keterangan lanjut mengenai proses sebuah projek pelaburan yang direalisasikan ini dibangkitkan oleh beberapa ahli yang berhormat, secara lazimnya seperti saya sebut tadi, pelaksanaan sebuah projek pelaburan ini kadang-kadang mengambil masa sampai 3 tahun, ada juga 4-5 tahun. Bergantung pada skala projek dan keadaan ekonomi semasa. Projek yang direalisasi adalah merujuk pada projek yang telah memulakan operasi, sedang dalam pembinaan bangunan, kilang atau sedang dalam pemasangan mesin dan peralatan. Jadi oleh itu yang seperti saya sebut tadi, kita perlu perhalusi dia lebih dalam lagi angka untuk direalisasikan semasa projek-projek yang agak lambat dalam list itu. Kita akan kongsi dengan semua kerajaan negeri seperti yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Siti Wangsa tadi. Tuan Yang di-Pertua, selepas para pelabur menyatakan hasrat untuk buat pelaburan dalam negara dan seterusnya selepas pengumuman mengenai perkara tersebut dikongsikan, kita akan tidak menunggu tetapi sebaliknya membuat susulan bagi memastikan syarikat-syarikat mengemukakan permohonan masing-masing. Ya, Tuan Yang di-Pertua, ada juga soalan daripada Sembrong mengenai status komitmen pelaburan dari China pada April yang lepas. Ini lebih kurang 7 atau 6 bulan yang lepas. Saya ingin berkongsi bahawa syarikat GDS Services akan melambur 4.5 bilion ringgit dalam tempoh 10 tahun untuk pembinaan kampus pusat data hyperskala. Pusat data pertama mereka dengan pelaburan 2.2 bilion ringgit baru saja dirasmikan di Johor. Dan syarikat Longgi, salah satu pengeluar wafer silikon yang terbesar di dunia, akan meningkatkan kapasiti pengeluaran bagi solar ingot, wafer cell dan modul di Serendah, Selangor dengan pelaburan sebanyak 1.8 bilion ringgit. Jadi Longgi Malaysia juga akan mewujudkan lebih daripada 8,000 peluang pekerjaan secara keseluruhan, dan Longgi juga akan membuat pelaburan baru di Bintulu, Sarawak dengan nilai pelaburan sebanyak 1.3 bilion ringgit bagi projek pembuatan monokristal. Dan syarikat ZTE Corporation juga telah mengumumkan kolaborasi dengan Telekom Malaysia Berhad untuk menubuhkan buah pusat inovasi penyelidikan dan pembangunan dengan tujuan memajukan teknologi 5G di Malaysia serta menyokong transformasi digital TM. Pelaburan sebanyak 200 juta ringgit akan diperuntukkan dalam tempoh 5 tahun dan dijangka mencipta 100 peluang pekerjaan serta melatih lebih daripada 10,000 rakyat Malaysia. Dan juga kerjasama antara Zhejiang Geely Holdings Group dan DRB Highcom bertumpu kepada perancangan dan pembinaan otomotif High Technology Valley di Tanjung Malim, Perak. Dan selain itu, 5 projek dengan pelaburan sebanyak 91 bilion ringgit dijangka akan dimuktamadkan pada akhir tahun 2023 yang berpotensi untuk mewujudkan sejumlah 7,107 peluang pekerjaan yang again, saya nak rumuskan di sini, kita akan laporkan juga status dalam pelaburan ini dari masa ke semasa. Tuan Yang di-Pertua, Yang Berhormat Kuala Selangor juga telah membangkitkan isu tabik urus Plan Induk Perindustrian Baru 2030 NIMP 2030. Jadi Yang Berhormat Kuala Selangor telah untuk makluman Yang Berhormat Ahli Kuala Selangor, NIMP 2030 ini merupakan plan perindustrian yang menetapkan aspirasi agar Malaysia muncul sebagai peneraju global dalam sektor pembuatan dengan kompleksiti tinggi dan mementingkan aspek kelestarian, memperluas hubungan domestik serta mengukuhkan kedudukan dalam rantaian nilai global. So NIMP 2030 mengambil pendekatan berasaskan misi ataupun mission based approach dengan menggembling usaha rentas kementerian dan agensi serta pelibatan aktif oleh pihak swasta. So NIMP 2030 menyasarkan 3.3 juta pekerjaan dalam sektor pembuatan dan sasaran gaji pendengar ataupun median salary sebanyak 4,510 menjelang tahun 2030. NIMP 2030 telah menggariskan 21 strategi, 62 pelan tindakan dan disokong oleh 4 enabler untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sikit Menteri kalau saya boleh celah. Semua blueprint mutakhir ini sangat baik, ya. Cuma saya mahukan kerajaan, menteri dan kementerian menceritakan draft and implementation action timeline dan datang ke Dewan ini dengan membuat pelaporan berkala supaya all these
long term kind of blueprint, ya, tidak dilihat hanya ketika dia gagal di hujung, tetapi dibawa dalam implementation by way of deliverables, by way of apa pun pencapaiannya. Dia mesti ada satu accountability di Dewan ini for blueprint like this, termasuk NIP dan sebagainya, supaya ada MPs dapat memantau dan at least be updated dengan izin. Jadi kita memerlukan itu. This is what is missing of this many blueprint ini, Menteri, kalau boleh diambil perhatian. Terima kasih. Terima kasih Berhormat Kuala Selangor. Kita ambil perhatian mengenai cadangan yang dibuat oleh Yang Berhormat Kuala Selangor kerana pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan pelan tindakan merupakan keutamaan untuk semua pelan, terutamanya untuk NIMP, bagi memastikan pelaksanaan pelan tindakan adalah sejajar dengan objektif yang telah ditetapkan. Jadi kita sebenarnya ada struktur tabik urus yang bertanggungjawab dalam menggerakkan hala tuju strategik pemantauan dan penyelarasan. Kita dimulakan paling atas sekali ialah Majlis Kebangsaan NIP 2030 ataupun National Council yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Dan lepas itu kita ada jawatan kuasa pemandu steering committee yang dipengerusikan oleh saya. Dan dalam menyokong struktur ini buat pertama kalinya dalam pelan-pelan sebelum ini tidak ada, kita ada delivery management unit. Biasanya kita tidak ada sebuah pasukan yang memastikan petugas khas untuk berperanan sebagai program management office. Ini buat pertama kalinya dan diwujudkan di MITI untuk menyelaras urusan pentadbiran berkaitan pemantauan dan penilaian NIP 2030. Dan juga kita sedang sekarang mengkaji dan dengan mungkin akan setuju dengan cadangan Yang Berhormat Kuala Selangor, kita mungkin perlu berkongsi apakah status pelaksanaan buat dari masa ke masa, at least one and every 3 months, ya. Bila mereka bermesyuarat, kita kongsi bukan saja dengan ini tapi kepada rakyat semua supaya mereka semua tahu siapa yang slow, ya, atau siapa yang laju lah in this case. So Tuan Yang Dipertua. Tuan Yang Dipertua, boleh saya ambil laluan sikit ya, Yang Berhormat Menteri. Ya, Tuan masuk silakan. Yang Berhormat Menteri, MITI ini bagi saya seorang menteri yang cemerlang lah. Dan saya amat puji dia daripada dulu sampai sekarang. Dan di bawah kepimpinan beliau MITI, beliau banyak membuat inisiatif baru, New Industrial Master Plan, Jawatan Kuasa Tindakan Pelaburan dan of course Majlis Pelaburan Negara. Saya nak minta satu, saya sebutkan dalam ucapan perbahasan saya, Yang Berhormat Menteri, iaitu peruntukan hanya 20 juta untuk baik pulih dan naik taraf infrastruktur kawasan industri yang lama tu. 20 juta sikit sangat, Yang Berhormat Menteri. Saya cadangkan supaya dinaikkan lebih daripada 100 juta. Kita ada 13 buah negeri. Dan negeri-negeri ini amat memerlukan bantuan daripada kerajaan Tuan untuk kita buat taman teknologi kita, kawasan industri kita supaya taraf dengan negara-negara maju. Saya minta Yang Berhormat Menteri untuk tambahkan 80 juta lagi dan insya-Allah saya akan sokong bajet MITI bila dia datang hari untuk kita mengundi. Terima kasih Tuan Speaker. Saya minta yang tu ya. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Pasu, terima kasih kerana mengemukakan cadangan tersebut. Saya sebenarnya tidak ada peruntukan yang cukup untuk saya memang setuju, memang kita perlukan lebih. Saya dah bangkitkan ini kepada KSP ataupun Kementerian Kewangan, Ketua Susunan Perbendaharaan Kementerian Kewangan, tapi maklumlah kerana keadaan fiskal kita mungkin mereka telah membuat keputusan supaya, tapi kita insya-Allah saya akan cuba merayu juga kerana banyak pelan-pelan baru dan baru-baru ini Yang Berhormat sebenarnya telah mengumumkan juga ada new industry park. Bukan hanya untuk negeri Kedah, untuk seluruh negeri seluruh negara. Ya. Sekarang ni 20 juta untuk semua, ya, tapi yang diminta adalah 100 ataupun 100 juta ringgit. Yang Berhormat Petaling Jaya, Yang Berhormat Jerantut, Yang Berhormat Puchong telah membangkitkan isu berkaitan industri kenderaan elektrik. So Yang Berhormat Petaling Jaya secara khususnya telah membangkitkan dasar dan sokongan kerajaan bagi segi infrastruktur atau infrastruktur, ya, serta insentif berkaitan EV untuk menarik minat pelabur dan juga rakyat. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, di bawah NIMP 2030, EV telah dikenal pasti sebagai salah satu pemacu utama pertumbuhan ekonomi hijau. Kerajaan telah menetapkan pengeluaran EV tempatan jenis mampu milik sebagai projek berbentuk dengan izin mission base, dan projek tersebut akan turut memperkasakan pembangunan industri E&E kita juga dengan izin contohnya integrated circuit design. Oleh itu
galakan dan inisiatif akan lebih diberi tumpuan kepada pembangunan industri ini, industri E&E ini, dan juga rantaian bekalan terutamanya yang kritikal. Pelbagai galakan dan insentif telah diperkenaan dan dilaksanakan oleh kerajaan yang bukan sahaja bertujuan menarik pelaburan dalam ekosistem EV ini, malah turut memberi manfaat kepada rakyat. Insentif yang ditawarkan merangkumi pengecualian cukai langsung dan juga tidak langsung. Bagi cukai langsung, kerajaan menawarkan pengecualian cukai pendapatan melalui galakan taraf perintis ataupun allowance cukai pelaburan ini sehingga 100% sehingga 10 tahun untuk menggalakkan pelaburan dalam pengeluaran EV dan juga komponen-komponen kritikal berkaitan seperti bateri, motor dan lain-lain di mana sekali lagi dalam E&E ekosistem kita. Manakala bagi insentif cukai tidak langsung seperti duty import, duty excise dan juga cukai jualan, kerajaan telah pun memberi lanjutan tempoh pengecualian sepenuhnya duty atau cukai tidak langsung bagi EV. Seperti berikutlah, contohnya satu tempoh pengecualian sepenuhnya untuk duty import ni, duty excise dan juga duty jualan atas EV yang dipasang secara tempatan dilanjutkan lagi 2 tahun sampai Disember 31 Disember 2027 dan tempoh pengecualian sepenuhnya duty import dan duty excise kepada CBU kita dilanjutkan kepada 31 Disember 2025. Dan juga untuk EV kita ni bagi nak norong penggunaan EV dalam negara. Kerajaan turut menawarkan insentif secara langsung kepada pemilik EV seperti berikut. Satunya pengecualian sepenuhnya cukai jalan bagi EV sama ada yang dipasang secara tempatan atau diimport ni sampai Disember 2025. Pelepasan cukai pendapatan individu sehingga 2,500 bagi kos pemasangan, sewaan, pembelian termasuk sewa beli peralatan atau yuran langganan kemudahan pengecasan EV untuk taksiran 22-2023. Di bawah belanjawan 2024, tempoh galakan ini dilanjutkan lagi sampai 4 tahun, sampai tahun taksiran 2027. Dan juga di bawah belanjawan 2024, kerajaan telah memperkenalkan skim galakan penggunaan motosikal elektrik dengan rebat sehingga RM2,400. Skim ini bertujuan membantu pengguna motosikal jenis petrol untuk beralih ke motosikal elektrik. Dan juga bagi mengukuhkan ekosistem EV dan merancangkan lagi penggunaan EV, kerajaan juga menawarkan insentif seperti berikut. Galakan pengecualian sepenuhnya cukai pendapatan ke atas pendapatan berkanun mulai taksiran 2023 hingga ke tahun taksiran 2032 dan layak allowance cukai pelaburan 100% untuk pengurangan cukai pendapatan sehingga 100% bagi tempoh 5 tahun bagi aktiviti penghilangan EV charging equipment. Dan juga galakan potongan cukai kepada syarikat yang menyewa EV dengan jumlah maksimum amount sewaan yang layak dihadkan tidak melebihi RM300,000 berbanding RM100,000 sebelum ini. Jadi di bawah belanjawan 2024, tempoh galakan ini dilanjutkan lagi 2 tahun sampailah tahun taksiran 2027. Di samping itu, insentif yang ditawarkan kerajaan juga tidak terhad kepada aktiviti pembuatan atau penghilangan dan import EV CBU. Kita ada Green Investment Tax Allowance dan juga Green Income Tax Exemption turut ditawarkan untuk perkhidmatan hijau ataupun green services terhadap penyediaan infrastruktur pengecasan EV sehingga 31 Disember 2023. Untuk GITA ini, the Green Investment Tax Allowance, tempoh galakan telah dilanjutkan sampai 31 Disember 2026. Terima kasih, Yang Berhormat Tan Jaya. Puan Speaker, apa yang saya katakan dalam perbahasan ialah di mana kita industri kerana sentiasa perlu tunggu belanjawan baru kita tahu okey apakah yang akan dilanjutkan. Setiap kali insentif adalah 2-3 tahun. Tapi apabila kita melabur, kita pelaburan ini adalah masa untuk 15 tahun ataupun 20 tahun. Adakah kerajaan akan adakan satu roadmap untuk EV supaya ada certainty in policy bagi pelaburan? Ya, terima kasih. Dari segi cukai memang seperti Yang Berhormat Puchong sedia maklum memang peranan Kementerian Kewangan adalah untuk memastikan dari segi hasil dan juga penggunaannya adalah bagi masa ke semasa. Kerana pada buat masa ini industri EV memang memerlukan bantuan dan ada yang sampai 10 tahun. This is more on dengan izin cukai pendapatan, pioneer status dan sebagainya. Tetapi bagi cukai yang melibatkan pengimportan ataupun cukai yang melibatkan penjualan, itu sebenarnya adalah di bawah bidang kuasa Kementerian Kewangan. Kalau boleh memang saya kalau saya bercakap bagi pihak industri, saya memang setuju juga dengan apa yang disebut oleh Yang Berhormat Puchong kerana mereka ingin
mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin lah dan in a very long period of time. Tetapi sebenarnya banyak cukai ini juga digunakan untuk membantu industri itu sebagai catalyst. Dan bila industri itu sudah maju atau matang dan oleh itu tidak perlu lagi bantuan yang berbentuk cukai, kerajaan akan membuat keputusan. Dia memerlukan pandangan daripada pengguna juga, adakah impaknya kepada pengguna. So Yang Berhormat, dari segi langkah masa panjang penghilangan memang ada, tetapi dari segi penggunaan memang kita kena perhatikan dari segi pembangunan EV ekosistem itu sendiri. Menteri, saya setujulah. Pasal insentif ni adalah salah satu daripada kita punya insentif yang perlu kita bagi khususnya kepada FDI ni. Cuma saya merasakan bahawa sebahagian daripada FDI ni, investor yang datang ni, kita bila bagi dia approval, sudah tentu insentif pun kadang-kadang kita bagi after kita negotiate and then kita approve. Saya rasa kita juga kena letakkan jangka masa bila dia nak start. Once dia dah start, dia dah pecah tanah, dia dah construct, that one dia take 4 years is okay, consider done. Tapi dia tidak boleh pegang kita punya approval ni. Kemudian dia cerita tahun 2026, 2027 baru nak start. Jadi kita punya tax system kadang-kadang insentif dia bertukar. Jadi dia hold kita punya approval tapi dia nak datang 4-5 tahun akan datang. I think any incentive yang you nak bagi, you have to be very definitive. Berapa, apa dia dapat dan you must at least come bila. I think that will be more effective. Kalau tidak, from my experience, ada banyak daripada pelabur yang kemudian dia datang, dia bawa surat MITI, dah lama, dah 4 tahun. Sistem kita dah tukar. And then bila kita continue bagi dia, dan ada DDI punya investor, dia akan complain kenapa you bagi orang kat luar, dalam you tak dapat. So I think this you need to harmonise this, so that kalau siapa nak dapat insentif, kita punya prasyarat, once we already approve, you have to come within 2 years ataupun 2.5 years, depending on what kind of business. Kalau business tu memerlukan pembinaan, bangunan atau factory atau machinery take 4-5 years, is considered done because dia dah datang bawa masuk. I think this is very important. Kalau tidak, dia akan bercamuk dan inconsistent dengan kita punya DDI. Terima kasih. Sebenarnya Yang Berhormat Titi Wangsa, memang banyak syarikat-syarikat yang ada masalah kadang-kadang dalam dari segi sebelum pecah tanah nak beli tanah, ada isu kontraktor dulu memanglah COVID dan sebagainya. Dan mereka akan merayu kepada pihak MIDA dan MIDA akan bawa kepada NCI untuk melanjutkan lagi tempoh bukan saja insentif cukai, tapi insentif yang berbentuk lain lah. Cuma pada pendapat saya memang sudah berbincang dengan pihak MIDA dan pihak juga NCI. Kalau tidak ada sebab yang kukuh, kita tidak boleh memanjangkan insentif ini. Dan sebenarnya dalam surat kelulusan lesen penghilang, kita telah, lesen penghilang tu, the ML, the manufacturing, kita telah menyatakan tempoh untuk syarikat melaksanakan projek ini, but it's more yang dengan izin our discipline, sama ada kita nak layan atau tidak layan. Tapi dari segi itu memang kita dah ada syarat yang termasuk garis masa untuk syarikat-syarikat tersebut untuk menyiapkan kilang mereka. Puan Speaker, kalau boleh Menteri boleh jawab, dalam perbahasan saya juga ada soalan, apakah langkah kerajaan untuk dapat satu polisi untuk memasukkan lebih banyak EV mampu milik supaya pasaran di Malaysia lebih banyak EV mampu milik, dan apakah polisi differentiation antara EV mampu milik dan juga EV mewah? Ya. Betul, kita pun nak mendemokrasikan penggunaan EV, ya, democratization lah of the EV use. Pada masa ini, kalau kita lihat dari segi penggunaan ataupun harga EV memang lebih daripada RM100,000. Ini untuk kereta lah, ya. Motosikal pun lebih kurang begitu juga. Dan sebenarnya hampir 50% daripada harga EV sebenarnya disumbang oleh kos bateri. Memandangkan teknologi bateri EV ini masih dianggap baru dan melibatkan kos pembangunan yang tinggi, maka kos ini sangat mempengaruhi harga EV. Mengenai isu harga mampu milik, buat masa ini syarikat-syarikat tempatan dan juga pelabur berpotensi sedang dalam peringkat berancang bagi mengeluarkan EV dan harga-harga yang kompetitif.
Saya tak boleh umumkan lagi, tetapi apabila pertemuan dengan syarikat-syarikat tempatan dan juga syarikat-syarikat import ini, pasaran masa tempatan dalam masa 1 hingga 2 tahun akan dapat mengeluarkan kereta mampu milik untuk buatan tempatan. Dan juga yang berhormat Puchong ada sebut pasal stesen pengecasan juga, di mana khususnya untuk pembangunan infrastruktur pengecasan EV. Kementerian dan agensi kerajaan yang terlibat memang banyak, ramai yang akan terlibat. Sebenarnya Yang Berhormat Teluk Intan pun ada di sini, telah mengambil langkah proaktif untuk menyempurnakan rakaian infrastruktur pengecasan EV dalam negara. Kerana ini satu lagi kerisauan pengguna-pengguna EV. Dengan izin, do we have enough EV charging stations? Jadi Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar dan Perubahan Iklim ataupun NREC melalui agensi Malaysian Green Technology dan Climate Change Corporation telah membuat perancangan taburan untuk 10,000 unit pengecasan EV di seluruh negara Jeddah. Identify mana kawasan-kawasan untuk buat pengecasan EV, dan Kementerian Kerja Raya dan Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT telah menambah baik proses kelulusan sedia ada untuk pembangunan pengecasan EV di tepi lebuh raya dan di peringkat pihak berkuasa tempatan juga, dengan memendekkan masa yang diambil untuk pemprosesan permohonan dari pengusaha pengecasan EV. Dan juga KPKT sekali lagi melalui Plan Malaysia dan juga Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia juga telah membangunkan satu garis panduan yang komprehensif untuk rujukan industri bagi memastikan pembangunan pengecasan EV dan juga CPO dapat dilaksanakan secara lebih sistematik dengan memenuhi aspek keselamatan. Jadi sebenarnya pada 12 Oktober 2023 baru ini telah diluluskan juga oleh KPKT mengenai panduan pemasangan pengecasan EV. MITI juga mengambil maklum cadangan ahli yang berhormat untuk menggunakan pakai mekanisme Incentive Based Regulation IBR. Ini Berhormat Puchong ada menyebut bagi ini. Dengan izin sebagai initial push, saya sebenarnya I think it's a good idea yang berhormat. Cuma memandangkan kos semua di bawah aset grid kebangsaan telah dimasukkan dalam pengiraan tarif asas yang akan dikenakan kepada semua pengguna tenaga elektrik. Cadangan ini saya akan kemukakan kepada NREC untuk penelitian dan pertimbangan lanjut, kerana I think kalau tak silap saya memang dia akan di-review again pada tahun depan. Insentif-insentif yang ditawarkan oleh kerajaan diharap akan menjadi pemangkinlah insya-Allah ke arah pembangunan ekosistem industri EV secara keseluruhannya. Dengan meningkatkan penggunaan EV, langkah ini dapat mengurangkan intensiti pelepasan GHG dan juga membantu Malaysia sebagai mencapai status negara neutral karbon menjelang tahun 2050. Tuan Yang Dipertua Yang Berhormat Parit telah mengutarakan perkara berkenaan cadangan supaya Taman Teknologi Seri Iskandar diaktifkan sebagai kawasan perindustrian. Untuk maklumat Yang Berhormat, Kementerian melalui MAIDA dan Kerajaan Negeri Perak aktif mempromosikan kawasan-kawasan taman industri di seluruh negeri Perak, termasuk kawasan teknologi Seri Iskandar. So Yang Berhormat, kerana masa telah tidak mengizinkan, sebagai penutup kepada ucapan penggulungan perbahasan ini. Last. Ini soalan saya nak tanya ni pasal banyak sangat orang tanya saya ni latest. Saya nak tahu apakah rasionalnya Madrid dia sponsor QPR Stadium ni dekat UK. Apa dia punya link dengan Madrid? I just want to know the rationale. Then how much that Madrid bayar untuk QPR punya sponsor ni for 5 years? Okey. Terima kasih Yang Berhormat Titi Wangsa. Seperti yang telah diumumkan dalam press statement kita, Madrid Stadium Loftus adalah stadium di mana QPR punya home ground. Kita telah dijenamakan sebagai Madrid Loftus Road Stadium. Ya. Kosnya ialah pada Madrid ialah kosong, ialah percuma, ialah CSR daripada salah satu pemilik QPR yang merupakan seorang warga negara Malaysia yang Berhormat pun kenal siapa. Ya, dia kata dia nak bagi mempromosikan our trade, terutamanya sekarang UK pun sebagai salah satu negara yang join CPTPP. So kontribusinya kepada Malaysia, dia kata dia bagi percuma tapi hanya 2 tahun kepada Madrid, di mana kita tidak ada kos kepada Madrid. Tapi kalau nak tengok bola, still kena beli tiket lah. Terima kasih. Tahun lah. 2 tahun saja. 2 free, lepas tu tak payahlah. Lepas tu kita pergi Liverpool pula Yang Berhormat. Okey. So saya fikir kalau kita kena bayar bagi kat Harimau Melaya lagi bagus. Okey, betul. Terima kasih.
Terima kasih Yang Berhormat Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri. Sekarang saya jemput Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan. Terima kasih kepada Tuan Di-Pertua. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Saya mulakan penggulungan dengan serangkap pantun. Reformasi ekonomi memperkasa rakyat. Tema Belanjawan 2024. Kerajaan bekerja demi untuk rakyat. Semoga semua mendapat manfaat. Tuan Di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang masih ada dalam Dewan untuk mengikuti penggulungan, termasuk juga 4 orang ahli parlimen pembangkang yang masih ada dalam Dewan ini. Terlebih dahulu di kesempatan ini saya ingin merafat sembah dan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan ikrah taat setia dipersembahkan kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Aumahun Sultan Iskandar, Sultan Yang di-Pertuan bagi Negeri dan Jajahan Takluk Negeri Johor Darul Takzim, sempena pemilihan Baginda sebagai Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang ke-17. Saya juga ingin merafak sembah dan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan ikrah taat setia dipersembahkan kepada Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Nazrin Muizzin Shah Ibni Aumahun Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Aumahuhullah, Sultan Yang di-Pertuan dan Raja Pemerintah Negeri Perak Darul Rizwan atas pemilihan kedua-dua baginda sebagai Duli Yang Maha Mulia Agong dan Timbalan Yang di-Pertuan Agong mulai 31 hari bulan Januari 2024. Seterusnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada 27 ahli yang berhormat yang telah membahaskan perkara berkaitan dengan Belanjawan 2024 di bawah Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan, khususnya dalam 5 bidang utama, iaitu pertama, kerajaan tempatan, kedua, perumahan, ketiga, perancangan bandar, keempat, perkhidmatan kebombaan dan kelima, pengurusan sisa pepecah. Seperti mana Dewan Yang Mulia ini sedia maklum, tema Belanjawan 2024 adalah reformasi ekonomi memperkasa rakyat. Tuan Di-Pertua, izinkan saya memberikan sedikit perspektif umum mengenai bajet yang diperuntukkan kepada KPKT untuk tahun depan. Secara keseluruhannya, KPKT menerima peruntukan sebanyak 5.647 bilion untuk tahun 2024. Daripada jumlah tersebut, perbelanjaan mengurus OE diperuntukkan sebanyak 1.86 bilion, iaitu 33.1%. Manakala perbelanjaan pembangunan melebihi perbelanjaan mengurus, iaitu 3.78 bilion ataupun 66.9% untuk melaksanakan jumlah 360 projek, iaitu 299 projek sambungan dan 61 projek baru. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, KPKT kami berasa amat bersyukur kerana telah menerima pertambahan bajet bagi tahun 2024 sebanyak 313.3 juta atau tambahan sebanyak 5.87% berbanding dengan tahun ini. Bagi pihak KPKT, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan yang amat prihatin dalam memberikan keutamaan kepada rakyat. Tuan Di-Pertua, antara fokus utama belanjawan KPKT 2024 dari segi pembangunan adalah pertama, menyelenggara dan membaiki tandas awam di 150 PBT di seluruh negara melibatkan peruntukan 150 juta. Kedua, menyelenggara lampu jalan termasuk menggantikan kepada jenis LED di bawah kawasan PBT di seluruh negara melibatkan peruntukan 50 juta. Ketiga, membaik pulih dan menaik taraf pusat penjaja dan prasarana awam yang uzur di 150 kawasan PBT melibatkan peruntukan sebanyak 110 juta ringgit termasuk pasar-pasar awam. Keempat, membaik pulih dan menaik taraf gerai-gerai dan warung-warung kecil melibatkan peruntukan 10 juta. Kelima, membina ruang niaga baru yang seragam, selesa dan selamat di seluruh kawasan PBT melibatkan peruntukan 50 juta. Keenam, melaksanakan kerja-kerja pembaikan parit dan longkang yang rosak kepada 150 PBT melibatkan peruntukan sebanyak 50 juta. 20 juta. Ketujuh, membangunkan infrastruktur dan sosial Kampung Baru Cina melibatkan peruntukan 100 juta. Kelapan, menyelenggara rumah ibadat bukan Islam melibatkan peruntukan sebanyak 50 juta. Kesembilan, menyelenggara perumahan berstrata awam dan swasta melibatkan peruntukan sebanyak 100 juta. Yang ke-10, membangunkan program perumahan rakyat PPR melibatkan peruntukan sebanyak 546 juta.
Yang ke-11, membangunkan Rumah Mesra Rakyat RMR melibatkan peruntukan 358 juta. Yang ke-12, membaik pulih kuartus bomba melibatkan peruntukan sebanyak 50 juta. Dan yang ke-13, menambah baik kemudahan rawatan perubatan bagi anjing pakar pengesan unit K9 di bawah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia melibatkan peruntukan sebanyak 5 juta. Selain itu, kerajaan juga meluluskan dana jaminan khas projek terbengkalai sebanyak 1 bilion. Dan yang kedua, jaminan sebanyak 10 bilion di bawah Skim Jaminan Kredit Perumahan SJKP bagi memanfaatkan 40,000 orang peminjam. Tuan Di-Pertua, kerajaan tempatan. Seramai 13 orang ahli yang berhormat telah membangkitkan isu-isu berkaitan dengan kerajaan tempatan. Yang Berhormat Taiping mohon peruntukan untuk naik taraf padang Esplanade dengan pemasangan lampu limpah dan mercu tanda bagi menaikkan imej dan identiti padang Esplanade Bandar Warisan Taiping. Yang Berhormat Parik pula mencadangkan untuk membina semua dewan seberguna di dataran Jagung Titi Gantung dan di pekarangan Masjid Bandar Universiti Sri Iskandar bagi aktiviti masyarakat setempat. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, KPKT melalui Jabatan Kerajaan Tempatan menyalurkan bantuan hikmat nasihat dan peruntukan kepada pihak berkuasa tempatan seluruh negara melalui pelaksanaan projek-projek berskala kecil BP1 yang meliputi skop projek infrastruktur, kemudahan awam, sosio-ekonomi dan keselamatan. Salah satu kriteria permohonan di bawah skop infrastruktur adalah projek menaik taraf padang dan taman permainan, manakala di bawah skop kemudahan awam adalah projek pembinaan dewan seberguna. Sehubungan itu, Majlis Perbandaran Taiping boleh mengemukakan permohonan cadangan menaik taraf padang Esplanade bagi mengangkat citra Bandar Taiping di bawah peruntukan BP1 bagi tahun depan, manakala Majlis Daerah Perak Tengah juga boleh mengemukakan permohonan pembinaan sebuah dewan seberguna di dataran Jagung Titi Gantung di bawah peruntukan BP1 untuk pertimbangan kementerian. Khususnya, Taiping akan menyambut ulang tahun ke-150 tahun untuk tahun depan. Untuk makluman seterusnya, permohonan untuk membina Dewan Seberguna di pekarangan Masjid Bandar Universiti Sri Iskandar perlu dikemukakan oleh pihak pengurusan masjid kepada Masjid Agama Islam Negeri atau Jabatan Agama Islam Negeri selaku pihak berkuasa agama Islam yang menguruskan penyediaan prasarana dan kemudahan kawasan masjid. Seterusnya, YB Parik mencadangkan pembinaan sebuah taman awam di dataran Sungai Seluang yang mempunyai keluasan 19 hektar sebagai lokasi untuk beriadah. KPKT melalui Jabatan Landscape Negara telah menerima permohonan untuk membangunkan taman awam dataran Sungai Seluang, Bandar Sri Iskandar dari pihak Majlis Daerah Perak Tengah. Sehubungan itu, pihak Jabatan Landscape Negara akan mengadakan lawatan bagi menilai kesesuaian tapak berdasarkan kriteria pembangunan taman awam seperti yang ditetapkan. Cadangan pembangunan taman awam ini akan diangkat untuk pertimbangan Kementerian Ekonomi. Untuk makluman, KPKT melalui JLN telah menyiapkan sejumlah 2 projek taman awam baru iaitu Taman Awam Limbang, Sarawak dan Taman Awam Kudak, Sabah. 3 projek taman awam baru lagi dijadualkan siap pada tahun ini juga iaitu Taman Awam Ketih, Terengganu, Taman Awam Pasir Putih, Kelantan dan Taman Awam Wawasan Vision Park, Kepala Batas Pulau Pinang. Jabatan Landscape Negara juga telah menyiapkan 3 projek landscape perbandaran iaitu Landscape Perbandaran Bintulu, Sarawak, Landscape Perbandaran Batu Pahat, Johor dan Landscape Perbandaran Alor Setar, Kedah. Terbukti semua projek semua negeri mendapat imbuhan selaras dengan prinsip kerajaan Malaysia Madani, tiada yang tertinggal, tiada yang terpinggir. Selain itu juga, bagi program naik taraf landscape seluruh negara, sebanyak 21 projek telah siap dibina, manakala tambahan sebanyak 18 projek dijadualkan siap pada hujung tahun ini juga. YB Bagan, YB Jelutong memohon peruntukan dipertingkatkan bagi inisiatif Rumah Ibadat Bukan Islam LIBI berbanding 50 juta pada tahun ini. Untuk makluman Tuan Di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, KPKT sentiasa komited untuk melaksanakan inisiatif penyelenggaraan Rumah Ibadat Bukan Islam secara profesional, cekap dan terus. Setakat ini, jumlah permohonan yang telah diterima bagi tahun ini juga adalah sebanyak 1,029 permohonan bersamaan dengan jumlah nilai sebanyak 262 juta. Tapi kita cuma ada peruntukan 50 juta sahaja. Dan sebanyak 363 permohonan telah diluluskan, melibatkan peruntukan sebanyak 38,47 juta, iaitu 77% berdasarkan peruntukan 50 juta yang diterima pada tahun ini. Yang Berhormat Menteri. Mana? Jelutong. Ya, sila.
Terima kasih Bapak Menteri. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk merakamkan ucapan ribuan terima kasih, jutaan terima kasih kepada Bapak Menteri yang begitu prihatin tentang rumah-rumah ibadat bukan Islam. Cuma saya gunakan kesempatan ini juga untuk merayu kepada Bapak Menteri kalau boleh pertimbangkan peruntukan tahunan bagi lembaga wakaf Hindu kerana kita mempunyai 15 kuil. Kalau yang Berhormat Menteri boleh mempertimbangkan peruntukan tiap-tiap tahun kepada lembaga wakaf Hindu untuk kita menguruskan kuil-kuil kita di bawah lembaga wakaf Hindu. Terima kasih Berhormat Menteri. Menteri, perkara yang sama, Kota Melaka. Ya. Menteri, bolehkah berikan Juga kita lembaga wakaf Hindu juga Kota Melaka. tentang peruntukan 30 lebih juta tu yang telah diluluskan, bolehkah kita dapatkan senarai nama mereka yang berjaya supaya kita tahu di kawasan kita siapa yang dapat dan kita boleh wawakan berita yang baik ini. Terima kasih kepada Kota Melaka dan Jelutong atas cadangan serta saya rasa perincian akan dibekalkan kepada Yang Berhormat selepas kita siapkan segala kelulusan dan dokumen lembaga wakaf itu kita akan kaji dari segi kemampuan kewangan negara di mana bagaimanapun untuk mempercepatkan proses penyaluran bantuan kewangan kepada pihak RIBI yang berjaya, KPKT akan mengadakan kerjasama strategik dengan pihak lembaga hasil dalam negeri bagi memudah cara proses mematikan stem perjanjian antara KPKT dan Rumah Ibadat Bukan Islam. KPKT akan memastikan peruntukan pada tahun depan iaitu 50 juta dapat terus diagihkan kepada pihak RIBI dan memenuhi keperluan dan kriteria yang ditetapkan oleh kerajaan. Pada tahun depan, KPKT telah diluluskan. Mohon sikit Sila. penjelasan. Okey, terima kasih Tuan Ketua. Berkaitan dengan rumah ibadat bukan Islam. Jadi kelulusan ini berdasarkan permohonan ataupun mengikut keperluan. Jadi asalkan mohon dapat atau keperluan masyarakat setempat. Kerana kita melihat kadang-kadang mungkin dilihat berlebihan daripada kedudukan penduduk. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat atas soalan tersebut. Jelas, sekiranya Yang Berhormat mengikuti perbahasan saya, kita menerima 1,029 permohonan. Tapi yang diluluskan hanya 363 saja. Dan jumlah yang dipohon hampir 300 juta. Tapi atas kekurangan kewangan yang ada, kita cuma dapat bagi 50 juta. Berbanding dengan peruntukan agama Islam 1.9 bilion ringgit. Tapi untuk rumah ibadat bukan Islam, jangan lupa, ada banyak yang telah pun melangkaui usia lebih 100 tahun. Banyak kuil-kuil Hindu ni memang dah berada di negara ini berabad-abad. Tetapi tidak pernah menerima apa bantuan dari pihak kerajaan dulu. Sehingga hari ini barulah kita nampak the fountain of justice started to blossom in our country. Tuan Yang Dipertua, pada tahun ini, YB Temeloh memohon penjelasan mengenai jumlah RIBI. Yang Berhormat Kelang telah mencadangkan satu mekanisme penapisan yang ketat bagi pemilihan penerimaan peruntukan RIBI serta mempercepatkan proses. Dia prosesnya sangat ketat dan semua yang ikut betul-betul ada keperluan. Saya bagi contoh, ada tokong yang dah runtuh. Adakah Yang Berhormat sudi tengok sampai itu runtuh, pengadut agama mati dalam tokong, baru kita nak bantu? Tak kan? Hati naluri kita tak sampai zalim sampai begitu kan? Islam pun tidak membenarkan kezaliman. Yang Berhormat, bagi memastikan KPKT dapat mengagihkan peruntukan secara lebih telus dan efisien dalam tempoh masa yang singkat, KPKT telah menyediakan garis panduan inisiatif penyelenggaraan RIBI 2023 sebagai panduan dalam memproses dan menimbang permohonan bantuan kewangan daripada pihak RIBI. KPKT juga telah menubuhkan pasukan pemantauan dan penilaian bagi melaksanakan penilaian teknikal ke atas semua permohonan yang telah pun disaring. Penilaian ini adalah penting bagi memastikan permohonan tersebut mematuhi keperluan-keperluan dalam garis panduan yang disediakan. Dalam pada itu, satu jawatan kuasa Task Force Inisiatif Penyelenggaraan telah dibentuk untuk bersidang secara bersiri berkala bagi menimbang dan meluluskan permohonan yang layak. YB Julau meminta supaya KPKT memasang papan tanda dan cat's eyes untuk memastikan keselamatan pengguna jalan raya di kawasan Julau. Untuk makluman, PBT boleh mengemukakan permohonan projek ini untuk pertimbangan Kementerian Tertakluk kepada Syarat. Jalan-jalan tersebut perlu diselenggara oleh PBT. Sekiranya yang melibatkan jalan-jalan utama selain daripada jalan PBT, ia adalah di bawah tanggungjawab JKR negeri ataupun daerah. Untuk maklumat Yang Berhormat Julau. YB Puncak Borneo
Memohon dana untuk memasang lampu jalan jajaran Jalan Kampung Mambung Krika dan Kampung Mambung Sarik di kawasan Parlimen Puncak Borneo. Untuk makluman Tuan Di-Pertua dan Ahli Yang Berhormat, KPKT telah menerima peruntukan sebanyak 50 juta di bawah Pelanjawan 2024 bagi menyelenggara dan menggantikan lampu jalan di kawasan operasi PBT kepada jenis LED. Kementerian ini melalui JKT boleh mempertimbangkan cadangan Majlis Perbandaran Padawan untuk pemasangan lampu jalan LED di jalan-jalan PBT menggunakan peruntukan BP1. Bagaimanapun, kelulusan permohonan tersebut takluk kepada kesesuaian projek dan sama ada yang memenuhi kriteria dan skop yang telah ditetapkan. YB Padang Terap dan YB Kanga telah membangkitkan berhubung isu warga asing yang kononnya memonopoli perniagaan di kawasan PBT. Untuk maklumat Tuan Di-Pertua dan Ahli Yang Berhormat, isu ini dah lama lah membelenggu negara kita. PBT sekarang memandang serius dan sentiasa memantau aktiviti perniagaan di pasar-pasar awam atau gerai-gerai bagi menangani isu perniagaan secara haram, termasuklah peniaga warga asing dan peniaga pendatang tanpa izin. PBT, untuk maklumat, tidak pernah membenarkan mana-mana warga asing untuk memohon memiliki lesen premis perniagaan sama ada kedai runcit, kedai makan, bengkel kereta dan pasar-pasar selaras dengan Undang-Undang Kecil Penjajah dan Undang-Undang Kecil Trade Perniagaan dan Perindustrian. Undang-Undang Kecil Penjajah dan Undang-Undang Kecil Trade Perniagaan dan Perindustrian telah menggariskan bahawa kelulusan sewaan tapak pasar awam dan pengeluaran lesen hanya diberikan kepada warga negara Malaysia sahaja. Dan warga asing yang bekerja dengan penyewa tapak pasar awam mestilah mempunyai pas kerja yang sah. Bagi penyewa tapak pasar yang menyewakan tapak kepada warga asing, PBT tidak akan berkompromi dan akan mengambil tindakan tegas dengan menarik semula sewaan tapak serta lesen perniagaan akan dibatalkan. PBT amat komited melaksanakan operasi penguatkuasaan dengan melakukan semakan status peniaga sedia ada serta pemeriksaan di setiap pasar awam dan premis milik PBT. Operasi bersepadu juga dijalankan bersama Jabatan Imigresen Malaysia, Polis Diraja Malaysia memandangkan sebarang tindakan penahanan warga asing atau pendatang asing tanpa izin adalah di bawah bidang kuasa dan pengurusan jabatan tersebut. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, PBT tahun ini telah melaksanakan sebanyak 1,558 operasi bersepadu sehingga 31 hari bulan Ogos 2023. Sehingga September ini, sebanyak 26,108 lesen peniaga telah dibatalkan oleh PBT atas sebab pelanggaran syarat-syarat lesen dan premis. YB Padang Serai mencadangkan supaya Majlis Perbandaran Kulim membaiki kerosakan jalan yang serius di Taman Legenda dan Taman Puteri. KPKT mengambil berat dan sentiasa berusaha memastikan kesejahteraan dan ketenteraman hidup komuniti di kawasan pentadbiran PBT melalui penyediaan peruntukan BP1 untuk menaik taraf infrastruktur dan kemudahan awam milik PBT termasuklah jalan-jalan taman perumahan. KPKT sedia mempertimbangkan cadangan untuk baiki kerosakan tersebut melalui permohonan oleh Majlis Perbandaran Kulim. YB Kuala Kedah membangkitkan berhubung masalah banjir kilat di kawasan Kuala Kedah. Untuk makluman, KPKT telah mengenal pasti sebanyak 855 lokasi hotspot banjir kilat di kawasan PBT seluruh negara. Antara punca kejadian banjir kilat adalah keadaan sistem peparitan yang telah uzur, rosak dan melebihi kapasiti. Untuk makluman, tahun ini peruntukan sebanyak 30 juta telah diluluskan bagi menaik taraf dan menyelenggara 83 projek pepalitan dan longkang. Sehingga hari ini, 31 hari bulan Oktober, sebanyak 40 buah projek telah siap dilaksanakan dengan kos sebanyak 14 juta. Melalui inisiatif belanjawan tahun 2023, KPKT juga telah mengagihkan peruntukan sebanyak 100 juta bagi melaksanakan 419 buah projek penyelenggaraan kolam takungan banjir di kawasan PBT. Sehingga kini, sebanyak 11 buah projek telah berjaya disiapkan dan 378 projek dalam pelaksanaan melibatkan kos sebanyak 41 juta. Daripada peruntukan sebanyak 100 juta tersebut, KPKT telah menerima permohonan dan meluluskan peruntukan sebanyak RM180,944 bagi menyelenggara kolam takungan banjir di kawasan Kuala Kedah. Bagi tahun depan, KPKT telah diperuntukkan sebanyak 20 juta bagi melaksanakan kerja-kerja pembaikan parit dan longkang yang rosak di kawasan PBT. YB Temelong telah memohon untuk mendapat perincian bagi infrastruktur asas yang diperlukan setiap tahun di Kampung Baru Cina
Beliau mencadangkan agar keutamaan peruntukan ini diberikan kepada Sabah Sarawak kerana kebanyakannya melibatkan kawasan pendalaman. Untuk makluman, buat masa ini, negara kita ada lebih 15,950 kampung-kampung tradisi. Tapi kampung baru Cina hanya 613 buah sahaja. Lebih kurang 5% kampung-kampung adalah kampung baru Cina. Di bawah seliaan atau KPKT dengan sebahagian besarnya, mereka berduduk di pinggir bandar, ataupun di luar kawasan operasi, kawasan kutipan cukai taksiran PBT. Sehubungan itu, sebagai kerajaan yang penuh bertanggungjawab, kerajaan perlu menyediakan peruntukan bagi memastikan penduduk di kampung baru Cina juga menikmati pembangunan yang sewajarnya adil, selaras dengan prinsip keadilan, dengan arus pembangunan negara dan juga konsep Malaysia Madani. Peruntukan berjumlah 100 juta bagi tahun depan akan digunakan untuk menaik taraf infrastruktur asas seperti jalan raya, longkang, parit, lampu jalan, balai raya, kelangan sukan untuk kemudahan serta keselesaan penduduk-penduduk. Selain itu, peruntukan tersebut juga akan dimanfaatkan untuk membaik pulih dan membina baru rumah bagi menggantikan rumah-rumah usang daif penduduk kampung baru. Untuk makluman Tuan Yang di-Pertua, kerajaan juga telah meluluskan peruntukan berjumlah 109 juta untuk pembangunan kampung baru bagi tahun 2023 berbanding dengan 84 juta untuk tahun 2022. Pecahan peruntukan pembangunan kampung baru adalah seperti berikut dengan prinsip ketelusan. Pertama, program pembangunan infrastruktur sebanyak 77.5 juta. Dia melibatkan 350 buah projek. Kedua, program bantuan baik pulih rumah sebanyak 1.45 juta. Melibatkan 22 buah rumah yang usang dan hampir runtuh. Ketiga, program bantuan bina baru rumah sebanyak 5 juta yang mensasarkan 300 buah rumah. Dan keempat, naik taraf dan penyelenggaraan kampung baru di bawah inisiatif belanjawan 2023 sebanyak 25 juta. Program sentuhan kasih KPKT telah menjelajah ke seluruh negara. Sebenarnya semalam saya pun baru selesai program sentuhan kasih di kawasan Sungai Siput. Sehingga kini, sebanyak 494 buah projek kemajuan kampung baru telah diluluskan di bawah program infrastruktur. 22 buah rumah kini dalam proses pembinaan oleh peneraju projek yang dilantik iaitu SPMB. Dan 336 permohonan bantuan baik pulih telah diluluskan dan 91 projek naik taraf dan penyelenggaraan kampung telah pun diluluskan. Tuan Di-Pertua, dalam tahun ini juga, KPKT telah memperkenalkan program naik taraf tandas awam. Dan pasar awam PBT bagi kerja-kerja pembaikan dan menaik taraf yang melibatkan 120 buah tandas awam dan 15 buah pasar awam PBT untuk memulihkan kerosakan dan meningkatkan kebersihan. Anggaran kos peruntukan yang terlibat adalah sebanyak 10 juta. KPKT melalui JKT telah menganjurkan Majlis Sambutan Hari Kesihatan Persekitaran Sedunia tahun ini pada 17 Oktober bagi menyampaikan pengiktirafan peranan dan sumbangan PBT di dalam menangani isu-isu kesihatan persekitaran di kawasan PBT. Majlis ini juga memberikan pengiktirafan kepada PBT yang cemerlang dalam pelaksanaan kempen-kempen kesihatan persekitaran melibatkan 55 buah PBT di seluruh negara dengan jumlah peruntukan sebanyak 1 juta. Demi meningkatkan tahap kebersihan awam, KPKT buat julung kali semalam telah menganjurkan Anugerah The Toilet of the Year 2023. Penganjuran majlis ini merupakan julung kali diadakan sebagai satu langkah dalam memberi pengiktirafan kepada premis swasta yang berjaya menyediakan tandas-tandas awam yang bertaraf BMW. Apa itu BMW? Bersih, menawan dan wangi. Jangan lupa, kebersihan adalah sebahagian dari keimanan. Oleh kerana itu adalah menjadi tanggungjawab semua pihak untuk membela dan menjaga kebersihan awam. KPKT telah menerima sebanyak 345 penyertaan bagi tahun ini. Sebanyak 5 kategori telah dipertandingkan, iaitu hotel, pusat beli belah, kawasan rehat dan rawat, stesen minyak dan restoran. Seterusnya, YB Kepala Batas juga meminta satu penyerasan dan pemantauan dibuat bagi projek perumahan awam dan yang dilaksanakan oleh syarikat-syarikat GLC. YB Kepala Batas juga mencadangkan dasar perumahan negara perlu selari dengan dasar gaji minimum. Untuk maklumat Tuan Yang di-Pertua dan Ahli Yang Berhormat, KPKT bertanggungjawab menyediakan perumahan yang berkualiti, kondusif, berdaya huni dan mampu milik untuk rakyat. Kerajaan sentiasa komited untuk menyediakan rumah mampu milik khususnya
untuk golongan B40 dan M40 termasuklah pasangan muda, ibu tunggal dan golongan rentan yang lain. Antara projek-projek RMM Kementerian ialah program perumahan rakyat tahun depan 546 juta dan juga rumah mesra rakyat 358 juta untuk golongan B4, kediaman SPMB, perumahan prima dan lain-lain. KPKT juga telah dipertanggungjawabkan sebagai penyelalas bagi tujuan. Ya. Kuasa maju. Konurus. Maju dulu, lepas tu Yang Berhormat. Terima kasih. Dan saya ada lagi, Menteri. saya ada lagi 140 muka surat. Okay. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Pasal merujuk kepada pasal rumah-rumah mampu milik. Yang polisinya sekarang tersedia, iaitu polisi pembangunan rumah mampu milik, di mana pemaju memerlukan membekalkan hanya satu petak parking bagi setiap unit rumah mampu milik. Jadi di Kuala Lumpur, polisi ini telah menyebabkan kesesakan di tepi-tepi jalan apabila tuan punya atau pemilik rumah mampu milik ini mempunyai lebih daripada satu buah kereta. Jadi contohnya kalau satu rumah mampu milik itu mempunyai 2,400 unit, kalau kita ambil 50% daripada pemilik pun yang ada 2 kereta, jadi kita akan mendapati 1,200 kereta di tepi jalan. Jadi adakah kementerian sedang fikirkan untuk melihat kembali polisi satu unit, satu petak parking bagi rumah-rumah mampu milik? Terima kasih. Terima kasih Yang Menteri. Cuma saya nak penjelasan tentang perumahan di bawah SPMB. Setakat ini kalau Terengganu, semuanya projek ini telah tidak berjalan. Adakah dengan peruntukan yang ada agak besar? Terima kasih. Harap projek yang dah dimulakan, tapi nak kata terbengkalai pun mungkin boleh sebut terbengkalai. Bila ianya akan dimulakan semula di bawah kerajaan baru ni? Terima kasih. Terima kasih kepada kedua-dua orang Yang Berhormat yang telah bertanya. Pertama, Wangsa Maju bertanya tentang polisi rumah mampu milik satu rumah satu tapak kereta. Sebenarnya isu ini adalah chicken and egg issue. Kita bagikan lebih parking, maka tidak menggalakkan penggunaan pengangkutan awam. Dan ini kita akan kaji semula. Dan sekiranya mereka mampu beli 3 sampai 4 biji kereta, saya rasa mereka mungkin tak layaklah untuk duduk di PPR. Patut beri peluang kepada orang lain untuk duduk di PPR. Dan tentang projek SPMB di Terengganu, sukacita dimaklumkan sebenarnya Yang Berhormat, tidak ada projek terbengkalai di mana-mana agensi kerajaan yang di bawah KPKT. Mungkin ada kelewatan, saya tidak nafikan. Tapi sekiranya ada kes-kes spesifik, Yang Berhormat sila tulis kepada saya akan mengambil tindakan segera untuk mengatasi masalah yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat. Seterusnya KPKT bagi penyediaan rumah mesra rakyat di bawah rancangan Malaysia ke-12 untuk tempoh sehingga 30 hari bulan Jun tahun ini, sebanyak 261,901 unit rumah mesra rakyat rumah mampu milik telah siap dibina dan dalam fasa pembinaan. Jumlah ini sebenarnya menyumbang kepada 52.38% daripada 500,000 unit rumah mampu milik yang disasarkan di bawah rancangan Malaysia ke-12. Untuk makluman Tuan Yang di-Pertua dan Ahli Yang Berhormat, pada tahun 20 tahun lepas, kerajaan telah bersetuju dengan hala tuju baru pelaksanaan PPR dengan penetapan saiz keluasan yang baru iaitu seluas 750 kaki persegi sebagai saiz minimum selaras dengan hasrat kerajaan bagi meningkatkan daya huni penduduk PPR menerusi projek perumahan inklusif madani. Ya. Satu soalan. Ada lagi. Berkaitan dengan saiz rumah, 700 dulu rumah mesra rakyat 1,000 kaki persegi. Sekarang diturunkan kepada 750 kaki persegi. Adakah bilangan bilik yang sama ataupun macam mana? Terima kasih kepada Yang Berhormat. Kita kena pastikan satu rumah mesra rakyat, satu program perumahan rakyat. Ini dua-dua adalah perkara yang berbeza. Untuk PPR yang tadi sebut tadi adalah 750 kaki. Jika tidak silap saya, dulu hanya 660 kaki saja. Adakah 750 kaki 3 bilik ataupun minimum 3 bilik, 2 bilik air? Jadi saya dah pergi tengok semuanya. Terlalu sempit. Kalau 3 bilik untuk 750 kaki memang ruang tamunya kecil dan juga dapur pun sempit. Adakah ini akan di-revise balik tentang saiz yang sepatutnya? Okey, saiznya dia berkaitan dengan kos juga. Kosnya sebenarnya
PPR merupakan satu program perumahan sosial, okey, demi menjaga keadilan kepada rakyat. Setiap rumah PPR, setiap unit dianggarkan kosnya lebih kurang 250 sampai 300 ribu. Tapi rakyat yang layak menerima PPR, dia hanya membayar 45 ribu untuk sebuah rumah bernilai 300 ribu. Dengan kata lain, setiap unit rumah PPR, kerajaan bagi ampau ataupun subsidi sebanyak 250 ribu hampir. Ini merupakan satu limpahan kurniaan yang amat dengan semangat rahmah. Dan saiznya memang kita nak pastikan, jika kita bagi 2 bilik, ada pula pasangan yang bising, katakan 4 anak, 2 orang lelaki, 2 orang perempuan, nak duduk mana? Kita pun tak nak perempuan dan lelaki duduk dalam bilik yang sama. Oleh kerana itu, kita tetapkan saiznya 3 bilik. 1 master bedroom untuk ibu bapa, 1 bilik untuk anak lelaki, 1 bilik untuk anak perempuan. Ini adalah saiz minimum spek yang telah pun ditetapkan oleh KPKT. Yang Pak Menteri, memanglah dia menjadi antara harga dengan saiz rumah tu. Cuma yang saya nak timurkan ialah bila rumah ruang tamu terlalu sempit, bila anak 5-6 orang, dia akan menyebabkan itulah yang melepak di luar dan mengata-kata. Adakah cara lain supaya memastikan, okeylah rumah tu 750, tapi ada tempat di mana anak yang tinggal di flat itu ada tempat untuk mereka berehat atau sebagainya, oleh kerana rumah dah penuh. Terima kasih. Terima kasih atas soalan yang berhormat. Oleh kerana itu, KPKT dengan hala tuju yang baru, kita telah menetapkan hala tuju yang baru supaya PPR baru yang akan kita bina akan menjadi integrated, well integrated dengan kemudahan-kemudahan yang lain, termasuk padang riadah untuk anak-anak tersebut bersukan. Ada juga medan serela, ada juga kedai, kemudahan, convenience shop, mungkin jika ada ruang klinik dah disediakan. Ini semua adalah satu package, tapi saya rasa tak boleh macam ini. Saya nanti ada yang tak sempat, saya rasa tak boleh dialog macam ni lah. Yang tak sempat saya akan bagikan jawapan bertulis. Kedua-dua yang berhormat tak bahas dalam isu ini. Bukan, satu saja, sikit saja. Yang tak bahas, saya rasa tidak adil untuk saya berikan luang kerana banyak lagi yang bahas. Saya kena adil, berlaku adil. Sikit je. Penting sangat. Mahkota, memang ini. Itu cara dia. Yang tak bahas, mohon lain kali bahas saya akan jawab. So, saya ada bahas juga. Tidak, saya tidak akan layan mereka yang tak bahas kerana tak adil untuk ahli yang berhormat yang bahas. Bukan sikit yang boleh. KPKT telah dipertanggungjawabkan sebagai penyelaras bagi tujuan RMM ini. Maki untuk maklumatnya, Tuan Di-Pertua dan ahli yang berhormat, saya rasa banyak lagi ini. Okey. Menteri. YB Padang Besar. Padang Besar menyarankan supaya kerajaan memberi penekanan kepada pemilikan rumah untuk golongan M40 secara sewa beri, rent to own atau council housing. YB Kepala Batas juga mencadangkan lebih banyak projek perumahan rakyat dibina berkonsepkan kepada rent to own. Untuk makluman Tuan Yang Di-Pertua dan ahli yang berhormat, menerusi rancangan Malaysia ke-12, kerajaan telah menetapkan bahawa skim rent to own akan diperluas bagi membolehkan lebih ramai kumpulan sasar iaitu golongan B40 dan M40 dapat memiliki rumah. Selain itu, kerjasama dengan institusi kewangan akan diteruskan untuk menyediakan pakej pembiayaan perumahan yang menarik dan mampan. Untuk makluman, KPKT melalui Perbadanan Prima dan Syarikat Perumahan Negara SPMB menyediakan perumahan seperti program rumah sosial. Dan ini semuanya dengan kebanyakan harga jualan tidak melebihi RM300,000. Setakat ini, sejumlah 28,583 unit kediaman SPMB telah siap dibina. 1,024 unit dalam pembinaan dan 531 unit sedang dalam perancangan. Perbadanan Prima juga merupakan sebuah badan berkanun di bawah seliaan KPKT yang menyediakan perumahan mampu milik untuk golongan M40. Sehingga 15 Oktober 2023, Prima telah membina sebanyak 35,454 unit rumah mampu milik, manakala 14,427 unit dalam pembinaan dan 3,765 unit dalam perancangan di seluruh negara. Untuk makluman ahli yang berhormat, apabila saya diberikan amanah menjadi Menteri KPKT, saya telah mewarisi 24 projek sakit Prima sampai saya nak pensan.
Tapi sukacita dimaklumkan, hari ini saya dan bersama dengan pasukan KPKT telah selesai 17 projek sakit. Tahun depan semua 24 projek sakit akan diselesaikan dengan rumah siap dibina dan kunci diserahkan kepada pembeli. Sebagai makluman, sepanjang tahun ini Prima kini telah menerima pelbagai pengiktirafan yang melibatkan 12 anugerah industri, antaranya dari Property Guru Asia Award Malaysia, Star Property Award dan CIDB Sheikh Award bagi 7 projek Prima di seluruh negara. Ini menunjukkan komitmen Prima dalam menyediakan perumahan mampu milik di seluruh negara, termasuk dengan menyiapkan semua projek sakit, pastikan tiada projek yang terbengkalai. YB Kuala Nerus, YB Padang Rengas membangkitkan isu berhubung kesukaran mendapat pinjaman perumahan daripada institusi kewangan, terutamanya bagi golongan yang bekerja sendiri. YB Padang Besar pula membangkitkan isu pemilikan rumah untuk golongan M40. Untuk makluman Tuan Yang di-Pertua dan ahli yang berhormat, Kerajaan Madani sentiasa committed membela nasib rakyat dan telah menyediakan beberapa inisiatif bagi meningkatkan pemilihan rumah, salah satunya melaksanakan inisiatif iBiaya. Inisiatif ini menyediakan jaminan pembiayaan melalui skim jaminan kredit perumahan, khususnya pembeli rumah pertama termasuk mereka yang tidak mempunyai pendapatan tetap, gig ekonomi atau penyata gaji. Melalui inisiatif ini, kerajaan memberi jaminan, minta ahli yang berhormat wawarkan hak pembiayaan sehingga RM500,000. Ini termasuk jumlah pembiayaan pokok, jaminan tempoh pengurangan kadar janji, Mortgage Reducing Term Insurance MRTA, takaful gadai janji, Mortgage Reducing Term takaful, yuran guaman, yuran penilaian, pembiayaan adalah terhad kepada rumah pertama sahaja. Walau bagaimanapun, pembiayaan ini tidak terhad untuk kediaman baru sahaja, tetapi termasuk juga untuk rumah sedia ada ataupun rumah lelong. Berdasarkan pengumuman ekonomi Madani baru-baru ini, jumlah keseluruhan pinjaman jaminan yang telah diberi oleh kerajaan telah meningkat sekali ganda ke jumlah 10 bilion sepanjang tempoh pelaksanaan SJKP ini. Sepanjang pelaksanaan SJKP sehingga 30 hari bulan September 2023, sebanyak 30,841 permohonan pinjaman bernilai 5.85 bilion telah diluluskan. Seterusnya, kerajaan melalui Belanjawan 2024 telah mencadangkan untuk menambah lagi 5 bilion supaya jumlahnya adalah 10 bilion untuk memanfaatkan semua 40,000 peminjam. YB Taiping telah mencadangkan kerajaan persekutuan mengadakan rundingan dengan kerajaan negeri bagi menetapkan kadar harga minimum hartanah bagi pemilikan oleh warga asing supaya harga yang ditetapkan adalah munasabah dan praktikal. Penetapan kuota maksimum pemilikan hartanah warga asing boleh dibuat bagi menjaga kepentingan rakyat. YB Taiping juga telah menarik perhatian berhubung cadangan kerajaan untuk mengenakan cukai duty stamp pada kadar 4% ke atas pembelian hartanah warga asing. Untuk makluman Tuan Yang di-Pertua dan ahli yang berhormat, penetapan bagi penjualan sama ada kepada warga negara atau warga asing seperti juga kota Bumiputera atau harga jualan kepada warga asing adalah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Kementerian ini bersedia untuk bekerjasama dengan semua kerajaan negeri, khususnya dalam bidang perumahan agar manfaat dapat dinikmati oleh rakyat. KPKT berpandangan bahawa cadangan kenaan cukai duty stamp pada kadar 4% kepada pindah milih hartanah atau pembelian hartanah oleh warga asing, kecuali individu pemas tauting tetap di Malaysia, boleh dilaksanakan. Namun, keutamaan KPKT kini adalah bagi memastikan setiap rakyat mempunyai tempat tinggal tanpa mengira sama ada secara pemilikan atau sewaan selaras dengan hasrat dan matlamat dasar perumahan negara. Bagi tahun ini, projek PPR telah siap iaitu projek Kuala Nerus Terengganu, melibatkan 500 unit rumah pangsa walk-up. Projek ini telah memberikan manfaat kepada sejumlah 2,000 orang penghuni. Tambah lagi, adalah dijangka sebanyak 4 projek PPR siap merangkumi 2,400 unit rumah yang mampu menempatkan sebanyak 9,600 orang penghuni dengan kemudahan bersepadu. YB Jelutong minta supaya proses pembinaan rumah PPR Kota Giam, Pulau Pinang dipercepatkan. Untuk makluman, pada tahun ini, Kerajaan Persekutuan telah meluluskan satu projek PPR baru di daerah Timur Laut Pulau Pinang, iaitu PPR Kota Giam. Cadangan komponen pembangunan PPR Kota Giam Jelutong serta
Kemudahan asas seperti Dewan, Surau, Tadika, Taska, Kedai, Gerai tertakluk kepada kelulusan Kementerian Ekonomi. Walau bagaimanapun, masyarakat pra-makmah pengurusan nilai value assessment bagi projek ini telah diadakan dan mendapati bahawa terdapat beberapa isu berbangkit di tapak yang memerlukan perbincangan dan perundingan semula oleh Kementerian dan Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Bagaimanapun kita committed untuk mempercepatkan pembangunan projek PPR tersebut atas kepentingan awam. Di bawah Kerajaan Madani, KPKT sedang mengkaji untuk mentransformasikan PPR kepada PPR yang lebih berkualiti, penyediaan perkhidmatan yang bersepadu dan dilengkapi teknologi terkini seperti pengurusan penyelenggaraan yang lebih efisien bagi memastikan daya huni serta persekitaran yang baik kepada penghuni. Walau bagaimanapun, transformasi ini tidak akan berjaya sekiranya rakyat tidak mempunyai rasa kepunyaan ataupun sense of belonging dan bertanggungjawab, sense of responsibility dengan izin terhadap PPR tersebut. YB Seputih telah merencanakan satu badan berkecuali untuk menyelesaikan projek perumahan swasta yang sakit ataupun terbengkalai. Badan berkecuali ini perlu terdiri daripada pegawai-pegawai tidak terlibat dalam mengawal selia pengelolaan lesen perumahan di bawah Akta 118. YB Kuala Nerus mencadangkan supaya kerajaan pusat berhubung terus dengan pemaju dan kontraktor bagi menyelesaikan masalah projek terbengkalai. Menteri. Untuk maklumat ahli yang berhormat, Task Force Menteri Kampar bangun. Kapar. Ya. Saya telah membangkitkan Majlis Perbandaran Kelang mahu dijadikan bandaraya tak lama lagi. Dan juga di antara yang saya risau ini ialah Batu 14 Jalan Kapar, tapak pelupusan sampah haram masih terbakar berkali-kali sudah. Saya dipahamkan Majlis Perbandaran Kelang tak cukup duit nak angkat 400 tan sampah solid macam-macam lah, termasuklah sisa kilang. So saya nak mintalah kepada KPKT tolong bantu beri peruntukan lah yang secukupnya. Ya, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kapar. Untuk makluman, Negeri Selangor bukan di bawah Akta 672 kerana proses rundingan masih dijalankan. Bagaimanapun KPKT akan mengkaji apakah bantuan yang kita mampu untuk bantu mengatasi masalah bersama dengan semangat we are stronger together. Untuk jawapan kepada YB Seputih dan juga YB Kuala Nerus, di mana KPKT telah pun menubuhkan satu pasukan khas iaitu Task Force Projek Perumahan Swasta Sakit dan Terbengkalai yang dipengerusikan sendiri oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri KPKT yang duduk di belakang saya, manakala kawal selia pengelolaan lesen perumahan adalah di bawah seliaan Ketua Pengarah Jabatan Perumahan Negara. So there is no conflict of interest. Pegawai-pegawai yang terlibat dalam pasukan khas ini adalah pegawai yang berpengetahuan dan mempunyai pengalaman yang mendalam supaya dapat memberikan input-input yang benas dalam membantu memulihkan projek perumahan sakit dan terbengkalai. Untuk makluman, melalui task force ini, 4 elemen utama yang sangat ditekankan sebagai terma rujukan iaitu tracking, pengenapastian. Kedua, resolve, penyelesaian. Ketiga, preventif, pencegahan. Dan cadangan model kehadapan, forward modelling. Task force ini terlibat dalam proses penjejakan, tracking setiap projek perumahan swasta mengikut pencapaian kemajuan kerja sama ada dalam kategori lewat, sakit atau terbengkalai. 3 kategori ya. Mereka juga menapasti punca masalah yang berlaku, membuat analisa bagi setiap projek bagi menentukan kaedah penyelesaian dan pemulihan serta mencadangkan penambahbaikan yang teratur dan sistematik bagi memastikan kepentingan rakyat terutamanya pembeli dapat dilindungi. Sehingga 30 hari bulan September tahun ini, sukacita dimaklumkan atas usaha gigih Special Task Force KPKT sebanyak 301 projek perumahan swasta yang sakit dan terbengkalai melibatkan 38,752 unit rumah dengan nilai gross development value sebanyak 28.88 bilion telah akhirnya berjaya dipulihkan. Susulan daripada pengumuman belanjawan madani yang memperuntukkan dana jaminan khas berjumlah 1 bilion bagi menggalakkan pemaju yang berwibawa membantu untuk memulihkan projek-projek lama ini, KPKT sedang menyediakan prosedur kerja dan meneliti kriteria projek yang bersesuaian. Menteri. Untuk dipulihkan di bawah inisiatif ini, antara kriteria yang ditetapkan adalah seperti peratus kemajuan yang sudah hampir siap
sekurang-kurangnya 80% dan ke atas, keutamaan diberi kepada program perumahan di bawah kerajaan, pihak berkuasa negeri dan keupayaan pemaju untuk memulihkan projek-projek sakit tersebut. Untuk makluman, Kementerian juga berusaha untuk mengenal pasti dan menyelesaikan isu projek perumahan sakit dan terbengkalai secara holistik dan melibatkan lebih banyak pihak dalam industri. Sebenarnya banyak langkah, ada 6 langkah yang telah pun, tetapi saya rasa Menteri, ada banyak lagi yang saya nak jawab. Masa sikit, tinggal Menteri. 11 saat saja. Saya boleh tak? Saya akan berikan jaminan, kita akan berikan jawapan bertulis kepada 27 orang ahli parlimen yang telah pun berusaha gigih membangkitkan isu-isu yang berkaitan dengan Sikit, Menteri. kementerian. Kebakaran Saya Pulau tahu Ketam. semua memang sikit, tapi masa amat cemburu. Kebakaran Pulau Ketam. Kecuali Tan Sri Speaker bagi saya 3 jam tambahan, saya akan berusaha Nanti bagi menjawab bertulis saya, semua Menteri. persoalan. Oleh kerana itu, saya mengaku kepada ketetapan masa kerana ini adalah antara disiplin yang wajib kita observe bersama. Okey, Saya jangan akhiri lupa kebakaran dengan Pulau Ketam. serangkap pantun. KPKT sentiasa sedia berbakti. Semua kaum dan agama bersatu hati. Bersama memperkasa ekonomi madani. Mengangkat Malaysia gemilang kembali. Sekian, terima kasih. Okey, Terima kasih, Menteri. Speaker, nak bertanya sedikit untuk Menteri, bila agaknya jawapan boleh kita dapat? Mengikut peraturan mesyuarat dan juga arahan daripada Tan Sri Speaker, sukacita KPKT akan bekalkan jawapan bertulis dalam tempoh 5 hari. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih. Saya jemput Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. Silakan. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Sinar suria di waktu pagi menyuluh terang sarang tempuak. Budayakan sains, raikan teknologi, cetuskan inovasi untuk semua. Pembudayaan sains sepanjang hayat, bakat terulung segak dan tampan. R&D berkualiti berteraskan rakyat, memacu negara maju dan mampan. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada 16 orang ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam sesi perbahasan belanjawan 2024 serta telah membangkitkan isu-isu di bawah bidang kuasa Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi atau MOSTI, iaitu Yang Berhormat Kuala Terengganu, Yang Berhormat Bagan Serai, Yang Berhormat Subang, Yang Berhormat Beluran, Yang Berhormat Rompin, Yang Berhormat Puncak Borneo, Yang Berhormat Jerantut, Yang Berhormat Padang Serai, Yang Berhormat Kubang Krian, Yang Berhormat Ipoh Timur, Yang Berhormat Kubang Pasuh, Yang Berhormat Merbuk, Yang Berhormat Gopeng, Yang Berhormat Raup, Yang Berhormat Mersing dan Yang Berhormat Wangsa Maju. Kebanyakan ahli-ahli yang berhormat telah menyentuh isu yang sama atau ada yang berkaitan. Maka untuk memudahkan penggulungan saya akan menjawab mengikut isu atau topik yang dibangkitkan. Secara amnya, susulan daripada pembentangan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 pada September lalu, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi melalui Belanjawan 2024 telah mengenal pasti beberapa intervensi baru untuk meneruskan langkah penstrukturan semula ekonomi, untuk melonjakkan pertumbuhan pengkomersialan, hasil pembangunan dan penyelidikan atau R&D serta meningkatkan darjat hidup rakyat. Bagi mendukung hasrat ini, kerajaan melalui Dasar Sains, Teknologi dan Inovasi Negara atau dikenali sebagai DISTIN melaksanakan strategi supaya sumbangan sektor swasta dalam perbelanjaan R&D negara dapat ditingkatkan pada tahun 2025 sebanyak 70% dalam BERT. Mulai rancangan Malaysia ke-11, jumlah perbelanjaan kasar penyelidikan dan pembangunan ataupun GERD negara telah menurun daripada ringgit Malaysia 17,600
juta pada tahun 2016 kepada ringgit Malaysia 13,483 juta pada tahun 2020. Manakala perbelanjaan kasar penyelidikan dan pembangunan bagi sektor perusahaan perniagaan ataupun BERT negara turut mencatatkan penurunan perbelanjaan daripada ringgit Malaysia 10,054 juta pada tahun 2016 kepada ringgit Malaysia 4,613 juta pada tahun 2020. Dalam hal ini, mengikut bancian kajian R&D kebangsaan tahun 2021, terdapat 191 buah syarikat pada tahun 2020 yang menjalankan kajian R&D dalam negara. Penurunan ini dilihat amat membimbangkan dan perlu intervensi serta kerjasama pelbagai pihak berkepentingan. Sehubungan dengan itu, mesti yakin melalui gerak kerja yang amat berhormat Perdana Menteri dalam meningkatkan hubungan perdagangan dengan negara luar, ianya mampu menarik lebih ramai pelabur asing untuk melabur, seterusnya meningkatkan keyakinan industri untuk membuka lebih banyak aktiviti ekonomi berteraskan high growth, high value dengan izin dalam negara kita. Pada waktu yang sama, pendekatan ini akan memacu aktiviti R&D, seterusnya mengukuhkan ekosistem inovasi yang akan melahirkan lebih ramai pembangun teknologi. Kuala Terengganu. Namun begitu, saya belum sampai lagi bahagian YB Kuala Terengganu. Baru mukadimah. Namun begitu, usaha ini perlu disokong dengan galakan pelaburan dan insentif cukai yang utuh demi memastikan Malaysia kekal sebagai hub pelaburan bagi sektor perusahaan samada di dalam maupun luar negara. Maka belanjawan Malaysia Madani untuk MOSTI bagi tahun 2024 pula memperlihatkan peningkatan berbanding tahun-tahun sebelumnya, di mana bajet mengurus sebanyak ringgit Malaysia 706 juta, iaitu peningkatan sebanyak 5%, manakala bajet pembangunan meningkat kepada ringgit Malaysia 535.8 juta. Terima kasih yang amat berhormat Menteri Kewangan di atas keprihatinan ini yang menunjukkan kepentingan pembangunan sains, teknologi dan inovasi dalam membina negara yang maju dan berteknologi tinggi. Belanjawan pembangunan tahun 2024 turut melibatkan peningkatan komponen utama berbanding tahun lepas, iaitu yang pertama pembangunan perkhidmatan STI kepada ringgit Malaysia 140 juta, yang kedua penyelidikan STI kepada 102 juta ringgit, dan yang ketiga pengkomersialan STI kepada 293 juta ringgit. Bagi memastikan R&D negara mampu menghasilkan teknologi berdaya saing, kerajaan telah mengambil keputusan untuk meningkatkan lagi bajet R&D bagi tahun 2024 secara kolektifnya sebanyak ringgit Malaysia 510 juta yang tersedia di bawah MOSTI dan juga Kementerian Pendidikan Tinggi. Dalam hal ini, MOSTI akan terus memfokuskan terhadap peningkatan sumbangan penyelidikan pembangunan eksperimental daripada... Minta laluan Tan Sri Speaker, Tan Sri Yang Dipertuah, minta laluan Menteri. Dalam ayat ini saya akan beralih sudah kepada menjawab sebab soalan. Sebab lagi Menteri akan pergi ke tajuk lain. So saya nak cakap pasal tajuk peruntukan untuk R&D. 510 juta. Menteri nak bagi tak bagi? Ini menyentuh dengan soalan YB atau cadangan? Soalan. Okey. Saya akan pilih kalau ingin menjawab. Saya sebut dalam ucapan perbahasan saya bahawa 510 juta untuk R&D terlalu kecil. Kurang daripada 3% of GDP. Kalau kita betul-betul serius, bersungguh-sungguh untuk menjadi sebuah negara maju yang disebut tadi high
high growth, high volume, dia tak boleh 510 juta. Kita kena pergi kepada 5-6% daripada GDP. Dan kita kena faham bahawa GDP kita rendah berbandingkan negara-negara maju seperti Jepun dan Korea dan sebagainya. Jadi kalau kita serius nak jadi negara maju, kita kena pertingkatkan, bukan terus tinggi dalam masa 1 tahun, tapi setiap tahun ditingkatkan. 3%, 4%, 5% dan seterusnya. Supaya kita betul-betul buat R&D, dan R&D ini juga mesti dibuat secara collaboration dengan universiti, KPT dan juga industri. Itu yang amat penting. Itu saja Tuan Speaker. Terima kasih. Terima kasih YB Kubang Kasu diambil maklum cadangan tersebut dan juga berkaitan dengan soalan yang ditanya oleh YB Kubang Pasu pada 23 Oktober. Itulah sebab saya katakan tadi saya akan sentuh kepada isu yang dibangkitkan oleh YB Kubang Pasu. Dalam hal ini, Tuan Yang di-Pertua mesti akan terus memfokuskan terhadap peningkatan sumbangan penyelidikan pembangunan eksperimental daripada 45.5% pada tahun 2020 kepada 50% pada tahun 2025 bagi meningkatkan pengkomersialan hasil R&D negara. Ini adalah untuk meneruskan agenda negara supaya menjadi antara pencipta teknologi terunggul di dunia. Tuan Yang di-Pertua, ahli-ahli yang berhormat, saya ingin bermula dengan menyentuh cadangan dan pertanyaan daripada Yang Berhormat Bagan Serai, Yang Berhormat Beluran dan Yang Berhormat Puncak Borneo. Terdahulu saya bersetuju dan menyokong cadangan daripada Yang Berhormat Bagan Serai dan Yang Berhormat Beluran supaya belanjawan penyelidikan dan pembangunan negara ditingkatkan serta pengkomersialan hasil R&D dalam negara diutamakan termasuk daripada IPT serta penggiat syarikat pemula tempatan. Dalam hal ini saya juga menyokong cadangan yang diberikan oleh YB Kubang Pasu sebentar tadi. Jadi untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, khususnya Yang Berhormat Bagan Serai, mengikut laporan Sains Outlook 2020 oleh Akademi Sains Malaysia mendapati pengkomersialan daripada hasil penyelidikan awam masih tinggi berbanding swasta di mana majoriti penyelidik di Malaysia berada di IPT dan Institut Penyelidik Kerajaan iaitu sebanyak 79.92% berbanding industri yang hanya 15.8%. Ini merupakan cabaran utama memandangkan R&D di industri adalah berbentuk experimental development dengan izin seperti yang dilihat di Korea Selatan, Jepun dan Singapura yang mana ianya penting untuk pengkomersialan dan scale up produk atau teknologi ciptaan tempatan. Antara usaha yang dilaksanakan untuk pengkomersialan hasil R&D IPT tempatan adalah melalui program iConnect dan Malaysia Science Endowment atau MSE yang menggunakan pakai mekanisme pelaksanaan geran padanan yang berdasarkan demand-driven R&D dan market delivery system bagi pembangunan teknologi dan produk tempatan. Selain itu, melalui program tahun pengkomersialan Malaysia yang bermula dari tahun 2016 hingga tahun 2022, Mosti telah mengenal pasti dan mengkomersialkan sebanyak 474 hasil R&D atau produk, teknologi dan perkhidmatan tempatan dengan penjanaan hasil pasaran sebanyak ringgit Malaysia 540 juta. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 135 adalah daripada hasil R&D universiti tempatan. Bagi menjawab pertanyaan Yang Berhormat Beluran pula, dan juga berkaitan dengan Yang Berhormat Kubang Pasu tadi, sememangnya peruntukan sebanyak ringgit Malaysia 510 juta ini memang masih rendah memandangkan sasaran GERD negara bagi tahun 2025 adalah sebanyak 2.5% daripada keluaran dalam negeri kasar atau KDNK. Sehubungan itu, Mosti sedang mempergiatkan pelaksanaan pelaburan swasta atau dana alternatif melalui Malaysia Science Endowment. MSE ialah platform bagi dana alternatif daripada pelbagai sumber seperti industri, dana antarabangsa, wakaf dan penderma bagi membiayai R&D negara
sekaligus dapat mengurangkan kebergantungan kepada dana kerajaan di samping merancapkan penglibatan sektor swasta. Bagi memperjelaskan mengenai pelaksanaan inisiatif My Startup pula untuk maklumat Yang Berhormat Puncak Borneo, semua program mesti adalah terbuka kepada semua syarikat serta individu yang telah melapasi syarat atau kriteria permohonan yang ditetapkan. Salah satu intervensi di dalam Pelan Hala 7 Ekosistem Startup Malaysia ataupun SUPER bermatlamat untuk mendorong pengkomersialan harta intelek penyelidikan antara syarikat pemula dan korporat melalui kaedah dengan izin reverse pitch. Kaedah ini menggalakkan syarikat korporat untuk membentangkan penyataan masalah dan keperluan teknologi masing-masing kepada syarikat-syarikat startup dengan matlamat mencari penyelesaian kepada penyataan masalah atau keperluan teknologi mereka. Mesti sentiasa akan menggerakkan usaha-usaha untuk promosi dan penilaian bagi menarik minat lebih ramai usahawan dan syarikat pemula yang berpotensi terhadap program yang ditawarkan. Selain itu, inisiatif tertingkap tunggal atau single window melalui kerjasama MOSTI dan Kementerian Ekonomi akan diperkenalkan sebagai satu tadbir urus baik yang telus dalam menyelaras aktiviti pembiayaan dan pembangunan kapasiti di samping meningkatkan prestasi dan visibility syarikat pemula tempatan. Inisiatif ini digarapkan dengan konsep whole of government dengan menyatupadukan pemain ekosistem startups melalui koordinasi menyeluruh dan bersepadu. Seterusnya, saya tertarik dengan cadangan dan pandangan Yang Berhormat Subang, Yang Berhormat Ipoh Timur, Yang Berhormat Shah Alam, Yang Berhormat Gopeng, Yang Berhormat Mersing ke atas pembangunan teknologi dalam negara, terutamanya teknologi angkasa, teknologi kecerdasan buatan atau AI, teknologi nuklear serta teknologi analitik data raya atau big data analytics. Ini termasuk cadangan supaya sistem teknologi bersepadu seperti big data dan teknologi blockchain dan AI diperluaskan kepada sektor pertanian pintar dalam negara. Menyentuh mengenai pandangan Yang Berhormat Subang terhadap pembangunan teknologi angkasa, mesti melalui MySah sedang meneroka potensi kerjasama dengan Spacefaring Nation bagi membuka peluang penglibatan industri tempatan dalam rantaian bekalan global pembuatan komponen satelit. Selain itu, Malaysia Venture Capital Management Berhad atau MEVCAP juga menyediakan pembiayaan kepada syarikat pemula teknologi menerusi funds on funds berkaitan ekosistem angkasa serantau dalam pembangunan reka bentuk satelit, perkhidmatan end-to-end remote sensing services bagi pemerolehan data dan analitik serta sistem pendorong yang ideal untuk misi satelit kecil. Berkenaan dengan gesaan memperkasakan tata kelola AI dan cadangan Majlis Perundingan Kecerdasan Buatan atau AI dalam negara daripada Yang Berhormat Ipoh Timur, mesti menyambut baik cadangan ini untuk pertimbangan selanjutnya. Untuk makluman Yang Berhormat, Jabatan Standard Malaysia telah menubuhkan sebuah jawatan kuasa bagi menentukan standard atau piawaian AI kebangsaan. Jawatan kuasa ini dipengerusikan oleh MIMOS dan keahliannya terdiri daripada wakil-wakil kementerian, agensi, akademia dan industri. Daripada aspek tata kelola pula, mesti berpandangan kebergantungan kepada perundangan semata-mata di dalam pengawalan dan pemantauan teknologi AI akan merencatkan inovasi teknologi. Sebaliknya, pengawal seliaan melalui akta dan perundangan hanya perlu sekiranya penggunaan standard atau piawaian kurang berkesan dalam tujuan pengawalan dan pemantauan. Berkaitan dengan pertanyaan Yang Berhormat Gopeng dan Yang Berhormat Mersing mengenai Terima kasih atas jawapan yang mantap, sangat-sangat mantap. Dan juga dirakamkan hari ini Menteri tak berapa sihat, jadi syabas tanya atas jawapannya mantap walaupun Menteri tak ada. Berkenaan dengan kecerdasan buatan dan industri, hari itu kebetulan dalam golongan KPT saya pun sekali lagi bawa berkenaan dengan fakulti yang bakal dibawa atau ditubuhkan berkenaan dengan kajian kecerdasan buatan.
Jadi soalan tambahan yang saya ingin bawa, saya nak mohon pandangan Yang Berhormat Timbalan Menteri dalam usaha pembentukan tubuhnya jawatan kuasa yang saya bawa dalam perbahasan, adakah wajar dan akan dipertimbangkan kita mengerah players-players, pemain-pemain industri yang sekarang yang sudah handal-handal dalam Malaysia dalam bidang AI yang memang punya produk yang sudah downloadnya begitu tinggi, dah sampai memimpin di persada dunia, untuk mereka masuk ke dalam jawatan kuasa tersebut untuk tetapkan AI ethics dalam Malaysia, untuk mengerah kepakaran mereka dalam membantu membangunkan perkara itu. Sebab walaupun mungkin dari segi pengajaran, dari segi penyampaian ilmu kepada generasi hadapan, mereka boleh terlibat dalam fakulti, tetapi the formation of standards and how we view dengan izin AI yang saya cadangkan dalam majlis tersebut juga memerlukan industry players, sebab dia bergerak pantas dan pantasnya perlu pemain industri dalamnya. Apa pandangan Yang Berhormat Timbalan Menteri? Terima kasih Yang Berhormat Ipoh Timur. Sebenarnya soalan ini dia macam satu spektrum ya. Ada satu end of the spectrum di mana kita perlu menggalakkan orang lebih berinovasi dan juga mengeluarkan idea-idea, memandangkan negara yang berteknologi, dunia yang lebih semakin berteknologi tinggi. Pada masa yang sama dalam satu di other end of the spectrum, ada pihak yang sentiasa mengatakan kita perlu mengadakan lebih banyak regulasi, tata kelola dan sebagainya. Jadi cabaran kita sebagai pembuat dasar adalah macam mana kita mencari titik equilibrium di mana tata kelola yang perlu ada boleh memastikan bahawa kita tidak melanggar undang-undang, memastikan teknologi itu seperti AI tidak disalahguna pakai di dalam negara kita, tetapi tidak merencatkan inovasi masyarakat kita. Maka kita serah kepada jawatan kuasa ini yang baru ditubuhkan, yang akan disertai oleh pelbagai pihak, bukan saja wakil-wakil kementerian, agensi, tetapi juga akademia dan industri. Dan saya setuju dengan Yang Berhormat Ipoh Timur ini bahawa akhirnya industri ini merupakan satu peserta dalam jawatan kuasa itu yang sangat penting, sebab akhirnya teknologi ini apakah potensi dia membawa pulangan daripada aspek ekonomi dan sebagainya, dan di situlah kita memerlukan banyak input daripada ahli industri. Berkaitan dengan pertanyaan daripada Yang Berhormat Gopeng dan Yang Berhormat Mesing mengenai pembangunan data raya dan sistem teknologi bersepadu seperti data raya, blockchain dan kecerdasan buatan, mesti sentiasa menyambut baik pelaksanaan analitik data raya melalui pembangunan Plan Strategik Pendigitalan atau PSP MOSTI. Inisiatif Big Data Analytics atau BDA di bawah MOSTI berfokuskan kepada data-data pembiayaan dana MOSTI dan pengumpulan projek penyelidikan dan pembangunan R&D di bawah MOSTI bagi mengenal pasti trend R&D dan keperluan pembiayaan negara pada masa kini dan hadapan. Integrasi pengurusan data ini juga bukan sahaja dapat memperkukuhkan mekanisme pengurusan RDCNI, malah akan meningkatkan sistem penyampaian kerajaan di dalam mengurus aktiviti berkaitan STI di Malaysia. Mesti diberi mandat sebagai penaraju kluster teknologi dan alam sekitar di bawah jawatan kuasa eksekutif Majlis Statistik dan Data Negara atau MSDN. Mesti kini dalam usaha membangunkan platform integrasi data dan statistik bagi membantu kerajaan berinteraksi secara real time dan melaksanakan keputusan dengan lebih berkesan berdasarkan fakta atau evidence base dan penghasilan analisis maklumat melalui kolaborasi antara agensi. Dari aspek pertanian pula, MOSTI sedang melaksanakan pelbagai inisiatif penggunaan IoT atau teknologi AI dalam sektor pertanian melalui agensi seperti Nano Malaysia Berhad, Mimos Berhad, Bioeconomy Corporation dan MAISA. Yakinlah bahawa sektor pertanian menjadi antara sektor yang penting bagi MOSTI dalam usaha kita bersama untuk meningkatkan industri pertanian untuk ekonomi dan keselamatan makanan negara. Untuk maklumat ahli-ahli yang berhormat, berdasarkan kepada Dapatan Kajian R&D Kebangsaan tahun 2021,
Antara faktor utama yang menghadkan aktiviti R&D bagi sektor perusahaan perniagaan ialah kekurangan tenaga kerja R&D mahir. Dalam hal ini saya bersetuju dengan pandangan daripada menyentuh tentang aspek teknologi pertanian tadi. Dulu mesti banyak membuat R&D berkaitan dengan isu beras sekarang lagi, berkaitan dengan IS 21 dan katanya program ini berjaya. Dan setakat ini bagaimana pelaksanaannya? Adakah beras itu telah diterima sebagai untuk digunakan di dalam sektor penanaman padi kita? Dan apa masalahnya? Terima kasih Yang Berhormat YB Kuala Terengganu. Beras itu juga dikenali sebagai NMR 152 dan beras NMR 152 itu memang mengikut kajian yang dijalankan setakat ini, dia dapat menghasilkan yield tanaman padi yang beberapa kali ganda berbanding dengan yield purata padi yang sedang digunakan sekarang. Saya difahamkan ada satu projek perintis yang sedang dijalankan di Sekinjan dan kita sedang membekalkan data-data itu kepada kementerian-kementerian yang lain seperti Kementerian Pertanian dan sebagainya dengan harapan bahawa kementerian tersebut boleh menerima teknologi atau inovasi yang dibawakan oleh MOSTI supaya boleh dilaksanakan dengan harapan bahawa ini adalah sumbangan daripada MOSTI kepada industri pertanian negara di mana kita dapat menghasilkan satu jenis beras ataupun padi yang boleh melipat gandakan pulangan atau yield kepada petani pesawat padi. Saya balik lagi kepada menyentuh mengenai pembangunan bakat dan kepakaran dalam bidang teknologi tinggi seperti aero angkasa, industri, REE dan juga STEM. Merujuk kepada saranan daripada Yang Berhormat Rompin mengenai pemerkasaan latihan dan peningkatan kemahiran bakat-bakat baru tempatan Bumiputera terutamanya dalam pembangunan teknologi satelit angkasa seperti nanosatelit yang dipelopori oleh UiTM, MISA telah merangka program Homegrown Microsatellite Constellation sebagai program jangka panjang pembangunan melibatkan anak muda tempatan dengan kerjasama beberapa IPT. Program ini akan melibatkan pemindahan teknologi dari beberapa agensi kecermelangan angkasa luar negara. Ini selaras dengan dasar angkasa negara 2030 yang mensasarkan sebanyak 5,000 peluang pekerjaan dalam bidang angkasa menjelang tahun 2030. Bagi pertanyaan Yang Berhormat Kubang Krian, Yang Berhormat Padang Serai dan Yang Berhormat Merbuk berkaitan pembangunan bakat dan kepakaran dalam bidang nadir bumi atau industri REE dalam negara, dalam konteks R&D MOSTI, Nuklear Malaysia telah tersedia seramai 30 orang penyelidik daripada pelbagai bidang termasuk keselamatan sinaran yang melaksanakan aktiviti R&D dalam pemprosesan mineral dan pengekstrakan unsur nadi bumi. Selain itu, Nuklear Malaysia turut terlibat dalam bidang huluan iaitu aktiviti eksplorasi dan pemetaan REE. Untuk aspek kawal seliak pula, Jabatan Tenaga Atom menguatkuasakan Akta Pelesenan Tenaga Atom 1984 dan mengiktiraf Pegawai Perlindungan Sinaran atau PPS melalui skim persijilan PPS. Sehingga kini Jabatan Tenaga Atom telah mengiktiraf seramai 1,268 orang PPS yang terlatih dalam bidang keselamatan dan sekuriti nuklear bagi membantu pemegang lesen termasuk dalam industri pemprosesan bahan mineral yang mengandungi bahan radioaktif semula jadi mematuhi aspek perundangan yang ditetapkan. Mengenai pembangunan kepakaran bersama industri nadir bumi yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Padang Serai, Nuklear Malaysia sedang meneliti potensi kerjasama dengan beberapa syarikat swasta dan universiti tempatan melalui public-private partnership bagi membangunkan penyelidikan dan kepakaran dalam bidang pengekstrakan nadir bumi. Saya juga ingin menyentuh sedikit mengenai pembangunan bakat STEM yang diutarakan oleh Yang Berhormat Kubang Pasu. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, mesti menyedari keperluan bakat STEM sebagai pembangunan teknologi bagi membolehkan Malaysia menjadi sebuah negara berteknologi tinggi menjelang tahun 2030.
Satu rangka tindakan bersepadu pembangunan bakat STI akan dibangunkan dengan pelaksanaannya oleh pasukan kerja pembangunan bakat STI yang diurusetiakan oleh MOSTI bagi memperkasakan bakat STI dalam aktiviti R&D dalam negara. Pelan Tindakan Dasar Sains, Teknologi dan Inovasi Negara atau DISTIN daripada tahun 2021 hingga 2030 juga telah menggariskan matlamat bagi peningkatan bilangan penyelidik dan saintis tempatan kepada 200 penyelidik, saintis, jurutera dan teknologis bagi 10,000 tenaga kerja menjelang tahun 2030. Sekali lagi. Sebab saya rasa Yang Berhormat tertinggal yang saya punya, yang saya ada sebut tentang bagaimana Kementerian Sains Teknologi MOSTI telah menetapkan syarat baru bagi membolehkan Lainas Malaysia terus mengimport memproses nadi bumi sehingga Mac 2026 berkenaan dengan ada satu syarat yang sangat menarik bagaimana meminta supaya pihak Lainas membelanjakan sehingga 0.5 hingga 1% bagi penyelidikan berkaitan dengan thorium itu. Kalau boleh nak tahu lebih lanjut, adakah kerajaan sendiri bercadang untuk memberikan dana bagi membolehkan penyelidikan berkaitan thorium ini dilaksanakan oleh kerajaan ataupun semata-mata bergantung pada pihak swasta? Terima kasih. Yang Menteri, jelas sikit. Yang Menteri, kita tahu sisa-sisa radioaktif Linus telah mencecah 1 juta tan metrik dan letak saja macam bukit di belakang kilang Linus. Saya nak tanya Menteri, berapa kos akan dibelanja oleh Linus untuk kemaskan semua sisa radioaktif ini dengan menggunakan teknologi baru yang mengeluarkan thorium daripada sisa-sisa ini? Dan eksperimen teknologi baru ini meliputi berapa tan sisa-sisa radioaktif? Adakah Linus mampu keluarkan semua thorium daripada sisa radioaktif yang mencecah 1 juta tan metrik? Dan adakah Linus masih perlu membina PDF sedangkan sudah ada satu teknologi baru untuk keluar thorium dan jadikan sisa-sisa ini tidak bahaya lagi? Dan soalan terakhir, jika Linus tidak boleh komit, apakah rasional kerajaan renew license Linus? Sekian, terima kasih. Terima kasih ahli-ahli yang berhormat. Sebenarnya ada satu section yang khas untuk Lainas dalam 2-3 muka surat yang akan datang. Maka saya akan ambil kira soalan-soalan itu. Tapi saya kurang pasti YB Raup ada tanya tak soalan-soalan pasal Lainas ini dalam perbahasan waktu itu? Ada. Ada? Okey, terima kasih. Kita akan usahakan yang terbaik untuk menjawab soalan-soalan tersebut. Saya ingin habiskan dulu Tan Sri Yang di-Pertua berkaitan dengan rangka tindakan bersepadu pembangunan bakat STI, iaitu penting, yang akan dibangunkan dengan pelaksanaan dia oleh pasukan kerja pembangunan bakat STI diurusetiakan oleh MOSTI bagi memperkasakan bakat STI dalam aktiviti R&D dalam negara. Pelan Tindakan Dasar Sains, Teknologi dan Inovasi Negara atau DISTIN menggariskan matlamat bagi peningkatan bilangan penyelidik dan saintis tempatan kepada 200 penyelidik, saintis, jurutera dan teknologis bagi 10,000 tenaga kerja menjelang tahun 2030. Berdasarkan laporan kajian R&D Kebangsaan 2021, Malaysia mencatatkan NISMA sejumlah 33 orang penyelidik bagi setiap 10,000 tenaga kerja pada tahun 2020. Seterusnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Jerantut kerana menyentuh mengenai kebajikan teknologis dalam negara. MOSTI sentiasa berusaha untuk memartabatkan peranan teknologis dan juruteknik dalam negara melalui penambahbaikan pengiktirafan oleh sektor awam dan swasta. Dalam sektor awam, para teknologis dan juruteknik masih belum diiktiraf sepenuhnya dan Lembaga Teknologis Malaysia atau MBOT sedang dalam usaha mengadakan sesi libat urus dengan pihak berkepentingan supaya hasrat untuk mengiktirafkan profesion ini setara dengan profesion jurutera dapat dicapai. Mengenai saranan Yang Berhormat Wang Samaju supaya tanggapan terhadap pendidikan TVET sebagai kelas kedua perlu dibetulkan, MOSTI menyokong pandangan ini dan mengucapkan terima kasih kerana menyokong usaha MBOT dalam pengiktirafan TVET dalam negara.
Sehingga kini seramai 23,438 orang telah menerima pengiktirafan sebagai teknologis dan juruteknik profesional dalam 24 bidang teknologi yang diiktiraf oleh MBOT. Dari aspek kualiti pendidikan, khususnya TVET, Akta Teknologis dan Juruteknik 2015 atau Akta 768 memperuntukkan supaya MBOT menjalankan penilaian jaminan kualiti program yang berkaitan teknologi. Setakat ini, sebanyak 671 program berkaitan teknologi di peringkat sijil hingga ijazah sarjana muda telah menerima akreditasi daripada MBOT. Kesalahan graduan TVET dapat dilihat apabila sebahagian besar kohort pertama program sarjana muda teknologi otomotif daripada Universiti Malaysia Perlis telah menerima latihan sangkutan industri selama 1 tahun bersama KASEM. KASEM adalah unicorn tempatan di negara kita. Ini jelas menunjukkan graduan sarjana muda teknologi yang suatu ketika dahulu dianggap sebagai kelas kedua kini dipandang tinggi oleh pemain industri utama. Justru saya mengesah pihak industri untuk bersama-sama dengan pihak kerajaan untuk membuat perancangan dalam menyediakan inisiatif bagi menjaga kebajikan profesion para teknologis dan juruteknik termasuk cadangan dasar gaji progresif yang diterajui oleh Kementerian Ekonomi. Seterusnya, saya ingin menjawab soalan daripada Yang Berhormat Kuala Terengganu dan juga Yang Berhormat Raub yang menyentuh mengenai pengoperasian Linus. Pengoperasian cracking dan leaching atau CNL Linus di Malaysia akan diteruskan sehingga tamat temposa lesen pada 2 Mac 2026. Linus dalam proses memindahkan residu water leach purification atau WLP ke dalam Permanent Disposal Facility atau PDF yang telah diluluskan oleh Lembaga Pelesenan Tenaga Atom atau LPTA. PDF ini dibina berdasarkan Akta 304 dan perundangan subsidiari yang dibuat di bawahnya. PDF tersebut juga memenuhi standard Agensi Atom Antarabangsa atau IAEA dan amalan terbaik di negara-negara lain. Mengenai saranan Yang Berhormat Kuala Terengganu bagi meneruskan polisi dan dasar yang mendorong kajian R&D bagi menyokong kebenaran pengoperasian kepada Linus, kerajaan telah membuat keputusan untuk melanjutkan tempoh pengimportan pekatan Latinate sehingga tamat tempoh sah lesen dengan berlandaskan fakta saintifik dan perkembangan semasa serta teknologi terkini berkaitan pengurusan residu water leach purification. Ini selaras dengan polisi kerajaan yang kekal tidak membenarkan pengumpulan sisa terkumpul radioaktif dalam negara. Dan pihak Linus seterusnya akan bekerjasama dengan pakar saintis tempatan seperti UKM bagi melaksanakan pengkomersialan pengekstrakan thorium dalam tempoh kuat kuasa lesen tersebut. Oleh itu, berkaitan pula dengan soalan daripada YB Raub, kita tidak ada angka-angka yang ditetapkan setakat ini berkaitan dengan angka pelaburan daripada pihak kita dan sebagainya. Tetapi saya akan semak dengan kementerian dan akan memberi jawapan secara bertulis. Oleh itu, sekian saja maklum balas daripada saya untuk kali ini dan sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua ahli yang berhormat yang mengambil bahagian dalam sesi perbahasan Belanjawan 2024. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. Sekarang saya jemput Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Terima kasih Tan Sri Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tan Sri Yang Dipertua, saya merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada semua ahli yang berhormat yang telah berbahas dan menyentuh isu-isu di bawah seliaan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM. Semasa mengambil bahagian dalam sesi perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2024 di peringkat dasar bermula Isnin 16 Oktober 2023 sehingga Khamis 26 Oktober. Kami di KPWKM menghargai pandangan dan cadangan yang telah dikemukakan oleh ahli-ahli yang berhormat dan akan memberikan maklum balas terhadap pertanyaan dan pandangan ahli-ahli yang berhormat yang berkenaan pada hari ini.
Pertama sekali, Tan Sri Ketua Yang Berhormat Rantau Panjang ingin mengetahui usaha yang diambil oleh kerajaan dalam memantapkan institusi kekeluargaan di kalangan masyarakat Malaysia. Untuk makluman Yang Berhormat, diakui bahawa kebahagiaan dalam institusi kekeluargaan boleh melahirkan masyarakat yang berjaya, terutamanya dalam pembentukan sahsiah dan peribadi yang mulia. Salah satu faktor terbesar yang menyumbang hal ini adalah melalui institusi perkahwinan yang kukuh serta kemahiran keibubapaan. Menyedari hal ini, KPWKM menerusi Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN melaksanakan program pemantapan keluarga serta program pendidikan keibubapaan. Antaranya ialah pemantapan institusi perkahwinan dan keluarga menerusi pelaksanaan modul Smart Start 2.0 yang meliputi kepada 3 fasa perkahwinan, iaitu fasa pra-perkahwinan, iaitu sebelum berkahwin, fasa usia perkahwinan 1 hingga 2 tahun dan fasa usia perkahwinan 3 tahun ke atas. Yang kedua ialah program Perkasa Keluarga yang bertujuan untuk memberi pengetahuan dan kemahiran ibu bapa dalam membimbing anak di usia remaja. Dan ketiga, program terapi minda yang memupuk kemahiran individu dalam menguruskan tekanan yang sering dilalui oleh ibu bapa dengan lebih berkesan. Di samping itu, KPWKM turut menawarkan khidmat kaunseling yang disediakan secara percuma oleh agensi-agensi di bawahnya seperti LPPKN, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, Yayasan Kebajikan Negara YKN serta melalui talian kasih 15999 bagi membantu klien-klien yang memerlukan. Yang Berhormat Rantau Panjang juga ingin mengetahui program spesifik yang dibuat untuk menangani isu gejala sosial yang melibatkan masalah remaja. Tan Sri Yang Di-Pertua, dalam usaha menangani isu gejala sosial khususnya di kalangan remaja, LPPKN melaksanakan pelbagai program pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial atau dikenali sebagai PEKERTI. Program yang dijalankan termasuklah pertama menyediakan 18 buah pusat remaja Cafe-Teen selain daripada perkongsian ilmu dan pengetahuan dalam pendidikan kesihatan reproduktif. Cafe-Teen menawarkan tempat untuk remaja melakukan aktiviti yang berfaedah serta mendapat akses kepada perkhidmatan yang disediakan seperti kaunseling dan klinik remaja berkaitan kesihatan reproduktif secara percuma. Kedua, membangunkan modul Cakna Diri Remaja dan modul ACE ataupun Accurate, Comprehensive and Effective dengan izin. Khusus untuk remaja lelaki dan perempuan. Pada masa yang sama, dibangunkan juga satu modul khusus untuk remaja lelaki berusia 16 tahun ke atas, iaitu, mohon izin minum sekejap. Iaitu modul Cakna Diri Lelaki dan ketiga mengadakan pelbagai kempen berhubung kesihatan reproduktif seperti kempen Jangan Malu Ambil Tahu, Jangan Malu Bagi Tahu. Selari dengan perkembangan teknologi yang pesat, ibu bapa pada hari ini menghadapi cabaran berbeza dalam membesarkan anak-anak seperti penggunaan peranti elektronik yang turut boleh mendedahkan anak-anak kepada maklumat yang luas termasuk yang berunsur negatif. Dalam hal ini, LPPKN turut membangunkan program keibubapaan dan kekeluargaan yang berkaitan dengan disiplin penggunaan peranti elektronik seperti program pendidikan keselamatan keluarga dan anak ataupun PEKA serta program kasih keibubapaan digital. Dalam pada itu, kita sedar bahawa remaja berhadapan dengan pelbagai cabaran yang perlu ditangani dengan pendekatan yang berbeza. Salah satu daripada cabaran ini adalah kehamilan remaja. Untuk perkara ini, saya telah berbincang dengan kementerian bidang saya supaya meneroka inisiatif bagi mewujudkan ekosistem atau program kesokongan dalam membantu remaja di bawah umur 18 tahun yang berhadapan dengan cabaran ini. Seterusnya,
Tan Sri Yang Pertua Yang Berhormat Tenggara pula mencadangkan agar lebih banyak pusat aktiviti warga emas ataupun PAWE ditubuhkan di kawasan Felda bagi memenuhi keperluan generasi warga emas yang semakin bertambah di kawasan tersebut. Seperti mana Yang Berhormat sedia maklum, PAWE merupakan sebuah pusat aktiviti yang ditubuhkan melalui pembibitan oleh komuniti dan pertubuhan sukarela kebajikan ataupun PSK. PAWE bukanlah dioperasikan oleh kerajaan tetapi disokong oleh kerajaan melalui penyaluran bantuan keuangan, khidmat nasihat dan sebagainya. PAWE bertujuan memupuk dan menyokong dasar warga emas negara yang berhasrat untuk mewujudkan warga emas yang berdikari, bermartabat diri dan dihormati dengan mengoptimumkan potensi diri melalui penuaan sihat, positif, aktif dan produktif. Pada masa ini, mana-mana pihak yang berhasrat untuk menubuhkan PAWE di kawasan mereka boleh mengemukakan cadangan kepada mana-mana pejabat